Saya ditempatkan di sebuah sekolah yang tidak ada hubungan dengan kerajaan. Adanya peperiksaan awal tanpa UPSA, tanpa PMR, dan ada peluang untuk ambil SPM secara persendirian umur 19. Jadi sekolah yang macam itu pada saya lah, orang lain melihat saya tak tahu macam mana. Tapi pada ketika itu bila kita balik kampung ni, orang akan tanya, esok anak kerja apa? Esok anak kerja apa? Sebab tak ada sijil awal, tak ada SPM, tak ada SPM. Balik kampung orang tanya, balik raya pun orang tanya. Kita masa tu tak tahu nak jawab pasal apa yang ditanam oleh para guru kita, para masyayikh pada ketika itu ialah keberadaan di sekolah itu yang namanya Ma'had Tarbiyah Islamiyah Jarang, yang kebetulan Ma'had itu sendiri diasaskan oleh almarhum Syekh Ni'mat Yusuf rahimahullah, yang merupakan pengasas kepada Angkatan Belia Islam Malaysia Negeri Kedah pada tahun 1971. Dalam tempoh pengajian itu, apa yang membina diri ialah kita tidak langsung terikat, esok ni aku nak jadi apa, esok ni aku nak kerja apa, esok ni pendapatan aku lagu mana. Benda tu tak ada dalam kepala. Benda tu tak ada dalam kepala. Dan apa yang menarik ialah kita dibawa oleh para guru kita di sana untuk kita sentiasa terlibat dalam kegiatan masyarakat. Seawal usia 14 tahun, 15 tahun kita dah dibawa pergi ke surau-surau di masjid-masjid, diberi amanah untuk menyampaikan kuliah maghrib, kuliah subuh. Bila dah naik tingkatan 4 itu, almarhum Syekh Abdul Majid yang baru saja meninggal pada bulan Ramadan yang lalu, dia akan ronda dengan motor. Pagi Jumaat dia akan ronda dengan motor. Dia naik motor, dia ronda. Siapa yang dia nampak masa tu dia akan tangkap. Bukan tangkap untuk apa? Dia kata, saat lagi Jumaat entah baca Allah. Oh, dia ni cukup lagu tu lah. Dia ni cukup lagu tu lah. Dia kata saat lagi pukul 1 anak main entah. Kita tunggu depan bilik. Pukul 1 dia main ting-ting, dia horn kita pun turun naik motor dengan dia. Hari tu special sikit lah. Masjid jauh dengan sekolah ni, kena berjalan kaki. Hampir 2 km kena jalan kaki untuk sampai ke masjid kampung yang buat Jumaat ni. Jadi kita pun pagi tu kawan-kawan turun main bola, kita pun tak jadi turun main bola. Pasal apa? Ini tak duduk sakit tu nak baca buku apa kan? Masjid kampung, dan kita naik dalam keadaan kita kena pastikan rukun khutbah dan sebagainya kita penuhi. Dan itu satu proses sebenarnya, satu proses yang cukup memberi suatu pengalaman yang saya kira dia tak mampu dibeli di tempat-tempat lain. Kita tak ada pengalaman itu. Dan akhirnya bila sampai satu masa, bila digerakkan di dalam gerakan Islam itu sendiri, dalam gerakan NGO, maka kita mula terus-terus masuk dengan lebih rapat ke dalam masyarakat, khusus untuk kita menyantuni belia, dengan mengambil kira bahawa kita bersifat dengan NGO yang bersifat non-partisan. Kita menyantuni dan kita menggerakkan usaha-usaha kita, dan disitulah sebenarnya bermula segala-galanya. Jadi apabila kita bercakap di sini, bila saya tengok saya punya apa kita kata yang di bawah tu, nama tu ada jawatan tu, saya kira kalau di sini agak tidak wajar lah. Allah, agak tak wajar kalau tak sebut juga saya sebagai pengerusi masjid Karim Banak Perdana ni, kan? Mai duduk di Banak Perdana ni tuan-tuan tahun 2008. Umur saya 29. Tahun 2008 umur saya 29 tahun. Tahun 2010 depa kenal. Depa kenal lagu mana? Ini sejarah lah. Mungkin tuan-tuan tak ramai yang tahu. Depa main hebat kat kita, Ustaz. Malam ni kita ada mesyuarat agung surau. Dan kita ada pemilihan
Ustaz, kami nak minta jadi pengurusi mesyuarat saja. Hak yang pengurusi surau tu kami ada orang lah. Kita ni orang betul ni. Jadi pengurusi mesyuarat, kita pula mengurus mesyuarat agung ni tak ada masalah. Masa duduk di sini dulu 2 penggal jadi presiden persatuan kan, urusan dengan kedutaan dan sebagainya. Jadi kita pun menunjukkan kita punya skill lah. Kita tak tahu punya aku nak kenal lagi. Elok sampai ke agenda, kita sampai ke agenda kita, iaitu pemilihan. Kita pun kemahan. Baik, saya buka jawatan pengurusi. Sila tukar pencadangkan. Angkat seorang tangan. Saya cadangkan Ustaz Amir. Jahanam. Masa tu aku sedang. Yang rupanya aku dah terkenal. Bermula dari mana situ, akhirnya sampailah kepada proses penubuhan masjid dan sebagainya. Dan tak tahulah semua anak panjang tak mana, setakat mana orang boleh menerima pembawakan kita. Jadi sekadar itulah saya kira satu perjalanan yang mungkin tak sama dengan orang, tapi dia memberi satu pengalaman yang cukup berharga untuk kita sentiasa berusaha menempatkan diri di dalam masyarakat. Satu lagi tuan-tuan, bila kita tak bersekolah di kampung kita, saya tak bersekolah di Kuala Putih, sekolah di daerah sana jauh, 120 km baru sampai, sebulan sekali baru balik kalau ada cuti. Kita tak ada kawan kampung dah, kita tak ada kawan di kampung. Jadi kawan kita siapa? Kawan kita ialah kawan ayah kita. Pasal apa dia jadi kawan kita? Sebab bila kita balik cuti, ayah kata, jom pergi semayang. Jadi kita turut dia, pergi semayang di surau, pergi semayang di masjid. Habis semayang, yang sembangan kita ajak pergi makan, ajak pergi minum dan sebagainya, pacik-pacik tu lah. Sampai hari ini, mereka tu lah kawan-kawan kita. Kalau mau tanya kawan sekampung hang siapa? Aku tak ada kawan. Kawan kampung tak ada yang sebaya. Pacik-pacik ramai. Jadi itu juga memberi ruang untuk kita boleh masuk dengan orang yang lebih dewasa dengan kita. Dan yalah, mudah-mudahan ada manfaat, insyaAllah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Amir di atas pengenalan yang sebentar tadi. Apa yang boleh saya jelaskan terlebih lanjut? Apa yang kita dengar tadi bahawasanya Ustaz membesar dalam keadaan yang mana memerlukan dia untuk berdikari lebih daripada orang lain. Dan di atas faktor itu, saya beranggapan yang waktu itu Ustaz sudah pun matang lebih daripada usia dia, disebabkan oleh faktor-faktor sekeliling yang ada, menyebabkan jadilah apa yang kita nampak pada hari ini. Siapa sangka hari ini orang yang mana tadi bercerita tentang kisahnya di masa lalu yang tak macam budak-budak lain, akhirnya sekarang dapat memegang jawatan, akhirnya dapat masa depan yang lebih baik. Dan saya harap dalam kalangan audiens kita nampak bahawasanya anak-anak muda kita sekarang memang memerlukan nilai tambah yang sebegitu. Sebab lah ni kalau kita tengok antara perempuan macam hari ni, saya dapat screenshot tadi, Astro Awani keluarkan satu keratan akhbar antara perempuan, iaitu 70% lepasan SPM jika tidak mahu menyambung pelajaran akan menyebabkan peluang pekerjaan untuk bidang profesional terjejas. Dan tahun lepas, saudara perempuan ni saya cerita sebab lah kita baru ambil result SPM baru 2-3 hari ni. Tahun lepas, lepasan SPM ni kajian Jabatan Perangkaan Malaysia, seramai 72% pelajar lepasan SPM bersamaan dengan 320,000 orang pelajar lepasan SPM tidak mahu sambung belajar atas 3 faktor. Pertama, mereka nak terlibat dengan ekonomi gig. Ni mungkin istilah baru yang tak ramai orang biasa dengar. Ekonomi gig ni, contohnya kita ambil macam GrabFood, Food Panda dan sebagainya, kerja yang melibatkan upah. Yang kedua, mereka nak jadi content creator. Dan yang ketiga, yang ni macam make sense sikit, macam logik sikit. Mereka kata kami tak mau sambung belajar sebab belajar susah, tapi akhirnya kerja tak tahu mana. Jadi ini antara isu yang sekarang tengah membelenggu anak-anak muda kita. Jadi kepada ibu bapa yang ada, mungkin malam ini forum yang mana kita boleh jadikan sebagai satu petunjuk, sebagai satu jalan untuk kita nak bantu anak-anak muda kita, terutamanya beliau. Baik, saya nak beralih kepada panel kita yang seterusnya, kepada YB kita yang mana juga merupakan ikon anak muda yang memegang jawatan sebagai ahli parlimen seawal usia 26 tahun.
So bukan mudah tuan-tuan perempuan. Kita tengok dekat Instagram ke sana ke sini pun semua di usia macam ni menguruskan parlimen. Jadi soalannya lebih kurang sama juga tuan-tuan perempuan. Macam mana permulaan? Sedangkan belajar tu bidang perubatan, kemudian boleh terjun dalam dunia politik dan juga kemasyarakatan. Bagaimana semuanya bermula, doktor? Boleh kongsikan pada audiens kita yang mungkin hari ini baru nak bersuai kenal dengan YB Taufik Johari. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua saya ucapkan. Terima kasih kepada saudara Farhan, saudara moderator kita. Kita bersyukurlah hari ini moderator kita pun mai dari orang yang cukup hebat juga. Background dia pun cukup hebat dan apa yang dia buat selama ni untuk masyarakat, khususnya untuk golongan belia pun amat-amat mengagumkan. Dan Alhamdulillah hari ini saya bergandingan dengan dua panel yang lain yang hebat, Dr. Amir dan Ustaz Yaakob. Dan hari ini yang paling penting, saya bersama-sama dengan seluruh masyarakat, warga Sungai Petani yang saya kasihi dan saya sayangi sekalian. Alhamdulillah. Kalau ditanya perjalanan saya, mungkin ramai yang tak tahu mungkin kisah waktu saya kecil. Saya pun mungkin nak cerita sikit. Sewaktu saya lahir pada tahun 1996 kemudian saya mendapat pendidikan awal di Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Ifan di Ampang. Selama 6 tahun, darjah 1 sampai darjah 6, saya mulakan pengajian saya di peringkat sekolah tahfiz, pengajian agama. Sebab bagi orang tua saya, mereka beranggapan bahawa yang paling penting sebelum kita nak menceburi apa-apa pun bidang dalam kehidupan, tonggak utama atau tiang utama yang perlu diperkukuhkan dulu adalah bidang keagamaan. Jadi selepas saya dapat pendidikan dalam bidang keagamaan atau sekolah tahfiz, darjah 1 sampai darjah 6, mungkin Ustaz Amir tahu kot, sekolah tahfiz ni biasanya dia tak begitu mementingkan akademik. Kita pagi sampai ke malam belajar kitab Al-Quran, kebanyakannya itulah dua tu. Dan sedangkan di usia saya waktu tu, ramai yang dah start belajar matematik, sains dan sebagainya. Waktu tu saya tak dapat 6 tahun. Kemudian masuk ke tingkatan 1, parents saya beranggapan bahawa tak semata-mata ilmu agama ini, tak semata-mata di dunia ni, kalau kita nak hidup di dunia ini, selain daripada ilmu keagamaan, kita perlu balancing diri kita dengan ilmu-ilmu duniawi atau ilmu-ilmu sains. Itu juga yang dibuat oleh para pendahulu kita dulu, ilmu sains dan sebagainya. Jadi saya masuk tingkatan 1 dalam keadaan terkontang-ganting. Masuk dalam keadaan tak tahu apa-apa. Belajar sains tak boleh, matematik tak boleh. Dan tapi yang paling penting waktu tu cikgu-cikgu lah, guru-guru yang banyak membantu saya, kawan-kawan banyak guide saya. Sampailah masuk ke tingkatan 5, saya ambil sains stream dan Alhamdulillah selepas SPM saya melanjutkan pelajaran di bidang perubatan. Tapi sewaktu saya kecil dulu, saya membesar dalam keadaan keluarga politik. Waktu tu kalau tuan-tuan masih ingat, tahun 98, 99, 2000, waktu tu zaman-zaman politik di negara kita ni tak berapa nak stable. Dengan gelombang reformasinya, menentang kerajaan dan sebagainya. Waktu tu saya membesar dalam keadaan setiap minggu mungkin hanya sekali sahaja saya jumpa dengan pak saya. Sekali je seminggu, kadang 2 minggu sekali. Memang hubungan antara saya dengan pak saya tu jaraknya sangat jarak. Pasal pak saya sibuk dengan politik. Jadi ibunda saya lah, mak saya yang banyak guide saya untuk bantu saya. Dan saya selalu tanya, pak saya ni masuk politik, kawan-kawan saya pun banyak juga dari keluarga politik, tapi semua hidup senang. Semua orang kaya boleh hidup senang. Tapi saya tanya, pasal apa kita ni susah? Waktu tu pasal kita ialah lawan kerajaan dan sebagainya, hidup dalam keadaan yang begitu susah.
mak saya dulu bawa vanet tu, yang power steering tu, tak ada power steering tu, bawa pi daripada rumah ke Ampang, perjalanan lebih kurang 45 minit. Mak saya bawa setiap hari berulang naik vanet. Tak ada power steering vanet, saya ingat. Dengan aircon, tak ada apa. Jadi kesusahan tu dirasai waktu saya kecil. Dan saya tertanya-tanya, dan saya benci dengan orang politik. Sebab disebabkan politik lah keluarga saya jadi begitu. Keluarga saya jadi susah, keluarga saya dimalukan, diaibkan disebabkan politik. Jadi saya cukup benci dengan orang politik. Tapi satu hari bila saya sembang dengan mak saya, dia kata rezeki itu sebenarnya bukanlah semata-mata wang ringgit. Rezeki itu datang apabila kita boleh hidup bahagia, kita boleh masih gelak ketawa, dan kita masih boleh bersekolah, kita masih boleh berfikiran waras. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga saya dalam bidang politik ini adalah jalan untuk membantu masyarakat ramai. Dan kesabaran adalah kunci utamanya. Kalau dengan bersabar, insya-Allah Tuhan akan tunjukkan jalan. Dan setelah itu minat saya mula timbul lah, minat yang muncul. Sebab saya selalu ikut pi bagi bantuan, pi ceramah dan sebagainya. Dari situ baru saya faham bahawa kalau dalam sekelompok manusia tidak ada satu orang yang mampu untuk berkorban dan untuk menjadi wakil kepada orang-orang yang ramai, untuk membawa suara orang ramai, maka itu adalah tanggungjawab manusia sebenarnya. Dari situ saya faham. Dan selepas saya masuk ke universiti, walaupun saya masuk ke bidang perubatan, tapi saya aktif dalam bidang-bidang sosial. Dan saya aktif dengan MPP, mahasiswa dan sebagainya. Saya merupakan penerusi Badan Eksekutif Mahasiswa di Indonesia dulu selama 2 tahun. Dan dari situ minat tu mula muncul. Dan bila saya balik saja, saya tengok selain daripada kita boleh berkhidmat kepada masyarakat dalam bidang perubatan kita, selain itu, kalau mungkin saya menjadi doktor sehari, mungkin saya boleh bantu 30 orang, 40 orang. Tapi dengan menjadi wakil masyarakat, menjadi wakil rakyat, dengan membuat polisi di parlimen, membuat undang-undang dan sebagainya, itu akan membantu ribuan, ratusan ribu rakyat. Jadi lepas tu pun saya mula aktif dalam politik. Dan Alhamdulillah, pada PRU yang lepas, PRU 15, saya dipilih oleh rakyat Sungai Petani untuk memimpin Parlimen Sungai Petani. Dan ini bukanlah satu kegembiraan sebenarnya buat saya. Ini adalah satu amanah dan tanggungjawab, dan menjadi beban sebenarnya untuk saya. Bebannya sebab orang akan pertama, ada yang underestimate. Mereka kata muda, tak boleh nak buat kerja, muda ni banyak lagi kena belajar dan sebagainya. Itu kita kena tangkis semua tumahan-tumahan itu dengan cara apa? Bukan dengan cara bercakap, tapi bagaimana kita boleh buat kerja dan buktikan kepada masyarakat bahawa umur itu tidak semata-mata berlandaskan angka, tetapi apa yang kita mampu untuk berikan servis yang terbaik untuk masyarakat, itulah yang sepatutnya diberikan tumpuan oleh masyarakat. Jadi sebab itu adalah lari. Saya pun terjebaklah dalam bidang politik, dan lari pun duduk sibuklah di parlimen, di kawasan dan sebagainya. Sampai hari inilah saya masih teruslah, dan saya akan teruskan dalam bidang politik ni sehinggalah satu masa yang belum ditentukan lagi. Okey, insya-Allah itu saja mungkin. Baik, terima kasih kepada YB Dr. Taufik Johari di atas ulasan beliau sebentar tadi. Orang putih kata age is just a numbers. Maksudnya umur ni dia nombor saja. Kalau kata walaupun dia muda tapi boleh jalankan tanggungjawab dan juga amanah, bagi saya tak ada masalah. Okey, yang jadi masalah apabila memegang jawatan tapi tidak melakukan amanah yang diberikan. Okey, baik tuan-tuan dan puan, terima kasih Wabi Taufik, dan saya nak beralih kepada Ustaz Yaakob Yusra. Hari ini kecap bergaya. Warna hijau ni. Baik tuan-tuan dan puan, hari ini kita ada Ustaz Yaakob Yusra yang mana saya percaya ada orang yang selalu buka TV tengok pagi-pagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz, Ustaz no? Dan Ustaz Yaakob Yusra juga terlibat dalam pengurusan, pembinaan Madat. Saya rasa di Sungai Petani ni ramai yang kenal dan pernah tengok Madat. Dan baru-baru ni viral pasal tentang kucing
pasal kucing. Kalau siapa pergi ke Madat ada rumah kucing yang boleh kita ziarah, boleh tengok kucing-kucing yang mana tengah pun dirawat dan sebagainya. Jadi untuk malam ni saya sebenarnya dah kenal Ustaz Yaakob ni dah lama. Dan jika saya tak salah Ustaz Ustaz Yaakob Yusra ni merupakan graduan UPNM, if I'm not mistaken Ustaz. Kalau tak salah saya graduan UPNM, maksudnya universiti yang mana memang disiplin yang tinggi dan memang ada asas ketenteraan di sana. Jadi Ustaz Yaakob Yusra, boleh tak cerita pada warga Sungai Petani bagaimana daripada seorang graduan yang mana dalam dunia yang ketenteraan itu boleh terjebak dengan dunia dakwah Islam dan juga dalam pembinaan pusat pengajian Islam. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati sahabat adinda saya Farhan Rahmat, masya-Allah kekal handsome dulu kini selamanya. Tak dilupakan kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Dr. Amir. Subhanallah, saya zaman saya belajar tu, untuk belajar dia pernah join kuliah Fadhil Ustaz, ingat di Masjid Al-Haram. Zaman tu saya masih buat SPM pada tahun 2007-2008 di Sekolah Agama dan di Sekolah Ibrahim. Saya tumpang ambil SPM. Waktu tu di Tafiz, jadi tumpang ambil SPM di Sekolah Ibrahim. Tak lupakan adinda saya Fadhil Dr. Taufik. Subhanallah, dalam keadaan yang penuh dengan kesibukan, single tak available kot, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempurnaan iman dengan perkahwinan insya-Allah. Ada jodoh, kita cari jodoh yang orang kena faham semua ni. Orang politik ni Allah Rabbi, jadual ke kalau tak faham demau tu. Nah, jadi kita doalah moga jodoh wanita kiriman Tuhan tu diberikan kefahaman yang baik di atas pengorbanan dan tanggungjawab suaminya dalam dunia politik itu. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih diucapkan kepada semua atas kehadiran pada malam ni. Saya yakin tuan-tuan semua dalam penuh dengan kesibukan malam-malam cuti ni, tuan-tuan patutnya boleh duduk di rumah tengok cerita yang best-best dan wrestling dan sebagainya kan. Dan WWE dulu dia buah malam Jumaat lah, jadi buah malam dia kan. Sebab dia komplain malam Jumaat banyak benda lain nak buat, dia kata bertukar malam lain dah. Dulu paling awal wrestling tak ada dah malam Jumaat, tak ada dah. Jadi saya yakin di atas kesibukan semua boleh hadir, mudah-mudahan itulah satu bentuk keberkatan kita datang di atas satu tujuan dan mendapatkan mudah-mudahan ada input yang baik untuk kita bawa balik bersama insya-Allah. Maka sedikit bila ditanya tentang background, saya 12 tahun duduk di sekolah agama rakyat, di sekolah agama daris ni. Dulu agak dhaif lah. Alhamdulillah kembangan pada masa ke semasa ditambah baik. SPMA pun saya tumpang di sekolah Sungai Layak. Saya ingat lagi SPM saya tumpang di sekolah menengah kebangsaan Ibrahim. Jadi bayanglah, kita setahun dia belajar SPM, lepas tu pergi tumpang sekolah hak tak relax punya power. Tentang kalau sekolah acak-acak ayam ni okey lagi. Ni sekolah Ibrahim, ni sekolah kluster. Sekolah yang Power Ranger, budak-budak ni makan kismis jenis, bukan makan kismis 2-3 biji, tokok dengan botol-botol kismis ni. Pandai-pandai. Tuan-tuan, saya masih ingat betul waktu zaman saya, depa boleh ambil jenis 20A, 21, 22 jenis. Saya tak tahu lah depa ni kenapa lah, kita nak study satu kau rasa nak habis ayat buku tu lah. Dan waktu peperiksaan di sekolah tu ada seorang orang India beragama Hindu. Dia duduk sebelah saya. Dia ambil 21 subjek dan dia dapat straight A 21. Tuan-tuan bayangkan betapa stresnya kita. Dia jawab pendidikan, dia ambil pendidikan Islam, tasawuf Islam. Dia jawab laju pada kita. Kata haram. Dia buka surat, ayat pertama huraikan ayat berkaitan asbab nuzul, berkaitan ayat dalam surah yang pertama bersesuaian. Dia tulis kita ni puas fikir, tak main, baca puas, doa puas, puh, tak gerak tuan-tuan. Dia jawab tuan-tuan. Soalan 2 jam, paper 2 jam, dia jawab sejam. Tuan-tuan, setiap hari saya kena mental torture dengan dia. Daripada paper yang pertama sampai lah paper habis, saya keluar tanya dekat dia, you okay? Dia kata senang je tadi. Tuan-tuan stres sampai. Kita ni semalam tak lena sampai pukul 4-5 pagi. Dia keluar dia kata, oh itu soalan senang sangat. Dan waktu dapat result, walaupun saya tidaklah total semua A sebab syarat nak masuk UPNM dulu ketika tu dia perlukan straight A, tapi
tak tahulah, mungkin sistem UPU rosak kot waktu zaman saya. Sebab syarat nak masuk UPNM ketika tu perlukan straight A dan dia hanya pada pilihan yang pertama. Sebab Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dia bagi beasiswa dan juga bagi allowance. Jadi bahasa mudahnya kita keluar dalam keadaan saya sempatlah pakai lieutenant dalam ketenteraan 4 tahun. Cuma saya rasa tak boleh nak go dah sebab ketika saya dalam askar saya dah berkahwin dengan isteri. Ketika tu isteri saya duduk di Azhar Mesir. So bayanglah nikah baru 2 bulan, isteri saya duduk di sana, saya duduk sini, duduk lawan babai kot Yahoo Messenger waktu tu. Ring bas tak bas teruk Yahoo Messenger kan dengan Skype demam tuan-tuan. Waktu tu tengok Negro pun dapat segok stop kerja tu. Mereka kata tak dia ni balik awal dah tu. Jadi saya decide untuk berhenti daripada tentera. Saya resign lah secara baik dengan saya buat surat permohonan untuk sambung belajar dalam bidang master di Allah SWT di Universiti Maftuh Mesir. Allah SWT, jadi saya pergi sana barulah tenang hidup. Tidak cakap dinding tuan-tuan, janganlah dia anak muda ni nasihat. Allah SWT, jadi dalam UPNM memang saya dah terlibat dalam dunia charity lah. Dalam pengurusi badan dakwah dan juga pengurusi dalam MVP. Dan sekarang Alhamdulillah mereka libatkan saya sebagai board of director di UPNM sebagai wakil alumni. Dan saya suka berniaga. Umur saya tinggal waktu saya umur 13 tahun, saya kecil. Jadi start daripada umur 13 tahun saya dah mula berniaga. Dan hari ini pun Alhamdulillah saya masih berniaga. Saya dah 14 anak syarikat di bawah MISB. Jadi sebab tu saya simply tuan-tuan pagi kuliah saya takkan cash dapat berduit, panggillah kat mana pun tak apa. Sebab saya dah ada bisnes, so kuliah adalah dakwah yang arwah Ustaz Muqtada pesan. Jadi hang kaya macam mana pun jangan tinggal ada dakwah. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok saya ulang alik setiap minggu, hari Rabu TV Hijrah, hari Jumaat TV3. Selama dah 3 tahun ni tak ada bayaran apa-apa. Pihak TV nak bayar pun saya tak apa, kamu masuk ke dalam akaun Madat sebagai derma untuk pihak TV je lah. Bukan nak buat tu, saya okey dengan keadaan saya suka dengan berniaga, itu je lah. Dalam sekolah, umur 13 tahun saya buat server game. Ketika tu zaman orang main Ragnarok, game-game PC ni. So saya buat server. Saya buat server, jadi orang main dalam server saya ada orang bayar. And then saya set up board dalam sistem dipanggil AI, Artificial Intelligence. So kita buat sistem bot. So kita buka PC, so bot tu yang tolong mainkan dan cari duit. Dalam tu kita jual duit Ustaz. Jual duit dalam game. So orang beli, budak-budak sekolah KJ dulu. Sekolah KJ hari dia keluar, saya token dia duit. Coin 1 juta zeni duit dalam game tu bersamaan dengan RM5 Malaysia. So dalam satu PC kita set up 20 bot. Saya buka 5 PC, ada 100 bot jalan sehari. Satu bot boleh dapat RM1 juta sehari. So 100 bot dapat 100 juta. So 100 juta convert tu RM5 Ustaz. Waktu tu dah kenyang boleh lah Ustaz. Tahun 2000, waktu tu tahun 2000 lah lebih kurang. 2000 dapat sehari 300-400. Dah kaya sangat dah Ustaz. Waktu tu lah Alhamdulillah. Jadi sampailah masuk Universiti Pertahanan pun saya ada 3 cawangan kedai jeruk baru 4 kali. Dan saya buka kedai kini rack. Kalau tuan-tuan pergi dekat Pasar Raya dulu, bayar RM5, naik 3 minit naik kursi dulu kan. Betul bagi hadiah belon. Dia business model tu simple tuan-tuan. Business model tu tuan-tuan kalau kita peniaga ni tuan-tuan, senang je bagi budak duduk depan kedai dia. Sebab dia panggil people follow people. Kalau tak ada orang, budak takkan pergi. So model business engineer tu senang saja. Pastikan budak berada di depan kedai. Tak ada, buat bagi ada. Macam saya akan pastikan tak ada budak yang, contoh kalau dia dah habis masa, saya biar dia main tak apa. Modal kita untuk charge dia balik bateri. Tapi kalau dia berhenti, budak takkan main. Sebab budak jadi tak geram. Dia business model tu betul-betul ni kena bagi budak geram untuk wujudkan tantrum. Bila tantrum, mak ayah pergi pasar raya, masuk-masuk anak dua ayah nak main. Tuan-tuan shopping enjoy lah. Muka macam Jepun, bayar pun tak. Ram pun dia kata orang nak main shopping, kalut buka niaga macam ni. Jadi perniagaan sudah saya terlibat dalam bidang construction. Alhamdulillah lah. Dulu di UPNM saya kena tindakan tata tertib betul. Dulu IPTA ni Universiti Pertahanan satu-satunya IPTA yang menutup ruang keusahawanan. Dia tak benarkan sebab dia kata orang lah kami dah bayar elah dah. Ada kerjaan sudah. Saya dah buat bisnes. Jadi saya tak boleh. Jadi ketak pola-pola. Boleh elok ni kalau tak buat bisnes. Jadi saya buat juga secara underground. Buat kedai, buka kedai nasi lemak. Sehari jual 500 buku. Syok waktu tu Ustaz. Saya buat konsep macam mana? Consignment. Setiap polis saya lantik agent. Saya pergi cari nasi lemak paling sedap di KL. Memang sedap, meninggal tahap sedap dan kalau tuan-tuan makan. Saya beli 50 kedai cari nasi lemak mana paling sedap. Try satu-satu, panggil kawan main buat test.
Semua setuju undi dapat nasi lemak tu. Pergi jumpa dengan makcik tu. Dia kata makcik boleh berobat sehari berapa ratus rupiah. Sebab UPNM ni peluang dia apa? Semua pelajar tak boleh keluar, duduk dalam camp. Tapi duit banyak tuan-tuan. Bayangkan duit banyak. Dalam UPNM cuma ada 2 kafe. Satu kafe aneh tu, kafe mamak. Satu lagi kafe Melayu. Tuan-tuan bayang hari makan kafe mamak. Muka pun macam mamak tuan-tuan kami. Hari-hari makan. Gila tuan-tuan. Jadi stres. Jadi saya kata okey, ni peluang. Bila ada masalah tu adalah peluang. Dia kata apa? Kita bicara nasi lemak yang mereka suka. So setiap hari nasi lemak tu pelajar ada 3,000 orang. Provide nasi lemak jual 500. Jangan tamak dalam perniagaan. Bagi ada demand over supply. Dia pun kata ustaz tambah lebih. Saya kata tak mau 500 agar wujudnya craving moment. So setiap hari dia tunggu nak lagi, nak lagi. Kita dalam bisnes kita rasa orang nak, kita pergi supply dengan benda yang sama, maka keesokan besoknya akan rugi. Jangan tamak. Nah, Allah sebut la in syakartum la azidannakum kan. Syukur Allah akan tambah. Maka tak perlu kita nak ikut orang, follow dengan rentak yang kita bawa. Saya tak erti masak nasi lemak sampai hari ni. Tak erti buku nasi lemak. Yang saya susun sebabkan background saya dulu sekolah agama rakyat, masuk UPNM pergi buat terus degree saya dalam human resource. Tak ada kena-mengena langsung. Saya otak tak bersambung, belajar bahasa Inggeris, tak tahu apa ni, ya Allah. Tapi dah tahu kita tak pandai, belajar cara orang tak pandai, lebihkan sikit usaha. Alhamdulillah dapat beasiswa pada tahun yang pertama, tahun kedua boleh malas sikit lah. Tahun pertama tu nak kerja sikit kata, sebab nak beasiswa dia tak mau PTPTN waktu tu. So saya kata okey, aku dah target lah, aku wajib dapat beasiswa. Jadi tahun pertama saya korbankan, tak main game, tak tengok drama-drama apa semua, fokus study sekejap, dapat result yang baik, flat, dapat Allah SWT sama beasiswa. Tahun kedua boleh honeymoon sikit, maintain 3, 5, 3, 4 kat atas dah tak apa dah lah. Memang tak larat nak cemerlang dah waktu tu, tak lebih lah. Nah, maka tuan-tuan, daripada zaman Rifki duduk dalam dunia kepimpinan dan perniagaan. Jadi balik di sini, yang triggernya ketika arwah Ustaz Muqtadah meninggal. Jadi waktu dia meninggal tu, sebelum dia meninggal, sehari yang dia nak meninggal, naik cerita tu dia mesej dia kata surah dah baca dah transfer dah untuk nak beli untuk kontainer, nak buat office. Tanah tak ada lagi waktu tu. Dia kata tak apa, nanti balik kita sembang. Dan yang saya sangat trigger adalah sebelum dia berangkat ke Indonesia, ke Riau, nak diziarah Syekh Somad. Dia balik dengan Ustaz Wali Anwar di Kemalangan tu, dia jumpa dengan saya. Tengah malam dia mesej, dia kata Isra, jom jumpa Ustaz. Dia kata mungkin sebelah hari nanti dia kena jumpa. Dah dia kata malam ni last dah, lepas ni tak ada dah. Dia macam okey. Dia pergi jumpa dengan dia. Dan malam tu agak bergaduh lah kami sebab dia kata Isra, aku dah wakafkan semua tanah-tanah dengan harta aku. Dia ada kedai di Puteri Jaya, kedai runcit, kedai dia buka. Dia jual kedai tu, dia jual semua tanah-tanah dan apa aset yang dia ada untuk diwakafkan. Wahai dengan umur 31 tahun, saya rasa kalau kita ni, kita still thinking about the long journey for us and for our family lah, for sure. Tapi tak, dia dah kata lah, dia kata dah, aku dah buat semua tu. Dia kata anak isteri aku Allah akan jaga. Itu perkataan yang saya ingat sampai hari ni. Dan saya ingat dia lawak tuan-tuan, memang betul. 2 minggu selepas dia meninggal, di Pekan Lama ada seorang lawyer nama Madam Prima, Prima Association apa tu, lawyer India. Dia telefon. Dia kata tuan boleh datang tak? Dia kata sebab I call abang you tak angkat. So saya pun macam okey, memang takkan angkat pula. So saya pergilah. Saya kata what can I help? Dia kata kan, dia kata sir, dia kata I call your brother, dia bagi you sebagai referral lah kalau tak dapat dia. So dia call saya. Dia kata saya call dah banyak kali tak dapat langsung. Saya kata kat dia, memang dia tak boleh angkat dah sebab dia baru meninggal 2 minggu lepas. Bedok tu bangun. Dia kata oh my god, dia kata I'm sorry for that, to hear that. Dia kata you tahu tak apa yang abang you buat? Dia kata saya tak tahu. Dia kata abang you sebelum dia berangkat ke Indonesia, sehari itu dia ligat dia nak sign borang, pindah milik semua aset-aset dia untuk dijadikan harta tu diinfakkan. Seolah-olah kan Allah memberikan dorongan kat dia sehingga kan waktu dia meninggal, Ustaz Muqtadah dia meninggal, tak ada harta keluarga boleh faraid. Abang kata dia dah hantar semua benda sampai macam tu. Jadi itu big why saya. Dan saya tengok depan mata, bayangkan seorang yang dia menunjukkan bukan hanya dengan sembang kari, amal sembang, dia semua boleh sembang tuan-tuan, bayar kalau ni nak buat macam ni, bohong lah. Tapi dia tunjukkan dengan is walk the talk, sebab uswatul hasanah, menunjukkan dengan teladan. Mana mungkin untuk kita nak menafikan saya duduk di atas jalan perjuangan yang sama, walaupun mungkin jauh untuk nak menyamai apa yang dia buat. Tapi sekurang-kurangnya kalau saya tak boleh ambil semua, maka saya takkan tinggalkan semua. Ambil yang mana boleh. Sebab tu
Lepas 3 hari bulan 1 2018 dia kemalangan, 13 bulan 1 dia meninggal. Saya turun decide, esoknya saya resign. Waktu tu saya sebagai penasihat untuk Sinar Med Holding. Dengan usia seketika tu umur 26. Pendapatan saya ada 30,000 untuk syarikat tu. Saya rasa it's good enough for me tu, dah okey lah. Saya tak perlu nak saya dapat kereta. Waktu tu saya pakai ada kereta pun, dia bagi rumah. Dah cukup. Tapi saya rasa tak apa. I have to sacrifice sebab kalau saya tak boleh buat dua benda satu masa. I have to choose. Macam mana saya decide dulu pilih bisnes daripada Askar. Sama juga ketika tu 2018 pada 13 bulan 1 juga saya buat surat resign untuk saya kata tak apa biar saya tumpukan untuk membangunkan ketika tu komplek Dawah Nurul Mustafa lah yang baru nak ditubuhkan. Jadi alhamdulillah ini dah tahun yang ke-5. Madat beroperasi macam-macam lah mehnah dan tribulasi yang Allah uji lah pasal semua ada hikmah dia. Kita bersisian faham, bertelagak. Kadang-kadang bukan sebab orang tu salah atau kita betul. Kadang-kadang mungkin dua-dua betul, mungkin dua-dua salah. Dia khilaf betul dalam politik lah. Kadang dua-dua masing-masing nak ada perjuangan dia. Perjuangan dia selagi tidak bersifat kepada diri sendiri untuk orang, semua manfaat. Cuma kenderaan sahaja yang berbeza. Yang ni dia pakai kereta laju sikit, yang kereta pelan dengan bawah, hang duk lain diri. Yang masalah, yang pelan duk lain kanan. Pak ni pula duk bagi lampu, kawan tu silau. Mengamuk, tu yang pintu dia muka orang. Kenapa saya kena 7 hari dah? Tak. Jadi semua kenderaan sama. Kalau tuan tanya ahli politik mana pun, asasnya dia berjuang untuk apa? Kalau tidak untuk individual, maka itu perjuangan yang baik. Tetapi kalau kita tanya dia, terlibat politik apa? Oh, saya nak kaya. Tuan-tuan Jack tengah belakang tu, confirm salah. Kalau dia masuk dalam dia politik untuk diri sendiri, something or somewhere for you. Tapi orang yang terlibat dalam politik, takat saya dah jumpa ni, semua cerita tentang nak bantu orang, nak bagi manfaat kepada orang. Maka cuma mungkin keteraan warna yang berbeza-beza tidak menghalalkan untuk kamu bermusuh. Tak menghalalkan untuk kamu bermusuh. Demi Allah, saya orang apa untuk tanding? Saya kata tak hati saya. Saya kata saya akan bertanding kalau saya dah betul-betul kaya, agar saya boleh guna duit saya untuk bagi ke orang. Dan saya sebagai saya pegang jawatan dalam parti. Saya pegang benda-benda. Tapi dia letak syarat saya tak mau pegang duit. Nak duit abang. Senang. Saya tak ambil duit orang. Apa nak? Abang, saya tolong cari duit bagi ke apa? Senang. Audit tak payah, audit pun okey dulu. So, itu saya letakkan syarat. Tak apa, Dr. Taufik kita tahu dia mungkin ada aspirasi yang dia dibesarkan dalam duit tersebut, silakan. Dan kita tengok bila ni, alhamdulillah lah, kita tengok dia Ajin suruh tu saya kata, hang ni tak tahu orang bucor ni, pergi merata. Mudah-mudahan itulah ada laluan. Career dia pilih itu dan atas passion yang baik, teruskan buat. Dia menang-menang tu saja dia rumah, demam kita. Teruk kita orang punya tadi. Kan? Tapi alhamdulillah dia teruskan dengan kejayaan, mudah-mudahan Allah bagi keberkatan. Maka tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan dalam perjuangan dia bukan pilihan, dia menjadi kewajipan. Bila sebut kewajipan, jangan tunggu banyak baru nak memberi. Memberi sampai kamu dapat banyak. Kalau orang tanya kenapa buat rumah kucing, dulu tuan-tuan saya kutip kucing di jalan, yang sakit-sakit kena langgar, lumpuh, patah kaki, buta, saya simpan dekat bawah ofis. Saya tak sempat jaga, saya ambil seorang staff untuk tolong tengok. Daripada 10 ekor jadi 20 ekor, 30 ekor, sampailah terpaksa buat rumah untuk mereka. Rumah pun tak buat crowdfunding. Saya kebetulan waktu saya kena dah tanya kepada account duit dalam company saya ada berapa. Dia kata ada 80,000 Ustaz. Okey, 80,000 buat rumah kucing. Buat rumah, buat aircon, ada penjaga, ambil 3 orang sebab nak bagi mandi dan sebagainya. Daripada 60 ekor, sekarang dah jadi sekat 150 ekor. Pending nak masuk ada 2,000 ekor. Jadi daripada rumah kucing tu pasal upgrade jadi taman kucing. Kalau kau tengok jadi taman dah. Kau boleh masuk santai, ada kolam dia, ada bilik bedah dia. Jadi setiap hari alhamdulillah kita buat kerjasama dengan 4 klinik veteriner di Kuala Sungai Tani. Ini semua klinik-klinik yang bagus lah. Saya kata untuk nak bayar dengan same amount untuk rawatan biasa tak boleh Ustaz. Dia mau pinggang saya Ustaz. Rawatan untuk kucing Ustaz, untuk 100 ekor ni dah mencecah saya rasa almost 20,000 sebulan. Jaga bini lagi murah dan jaga kucing. Hak tak nikah ni jangan buat ni nikah dulu Ustaz. Lepas tu baru jaga kucing. Maintenance tinggi sebab dia punya sakit, ubat dia, makanan dia sekarang dia kurang 1-2 tan dah sebulan. Bini saya pun makan 10 kilo beras sebulan Ustaz.
Kucing Allahu Rabbi 1-2 tan kena. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya masih tak buat crowdfunding untuk kucing tu. Tuan-tuan kalau nak fee tiket pun tak orang tu tak buat jual tiket untuk orang masuk nak tengok kucing, tak payahlah, fee lah masuk free. Apa jangan curi kucing aku dah. Dan kucing tu kucing ni sakit, kucing ada sporo, ada FIV. FIV ni macam HIV lah. Kalau tuan-tuan pergi ada kucing-kucing yang ada HIV, yang mereka ni kita terpaksa jaga dengan fully intensive care sebab dia boleh merebak. Jadi kalau kita tinggalkan mereka di luar, maka kadar jangkitan tu akan lebih sebab mereka akan bergaduh dan cakap dan boleh berlakunya jangkitan daripada kucing ke kucing. Setakat kajian tidak ada jangkitan daripada kucing ke FIV kepada manusia, tetapi we have to be careful lah, as long as dalam darah dia adalah memang ada virus. Dan dia tak ada hidup macam kucing biasa dan kehayat dia pendek. Pagi-pagi kita terpaksa suap ubat, bagi benda-benda yang macam tu pada dia. Jadi penjagaan yang sangat tak relax pun dia kena jaga, tuan-tuan. Bini saya pun saya nak kena suap, dia kena suap. Bini saya pun saya nak kena bagi mandi, dia kena bagi mandi. Jadi kita buka, saya kata tak apa alam nak buat, kita ambil ibrah daripada Sahih Bukhari tentang bagaimana seorang wanita yang berlaku ihsan ke atas seekor anjing, Allah boleh memasukkan dia ke dalam syurga. Maka tidak, kenapa kita wujudkan satu pusat untuk mendidik orang yang nak bela binatang bagi berlaku ihsan ke depan. Lepas tu saya buat pusat untuk dia ada hari dan waktu dia, tuan-tuan datang bawa anak-anak tuan-tuan, kita ajak cara nak mandi dengan betul. Kucing bukan boleh dicerok ikut suka, demam dia, bukan boleh mandi ikut suka, bukan boleh groom dia ikut suka. Ada cara dan ada kaedah dia. Nak bagi makan ubat dia macam mana, nak tentukan dia sakit apa, nak buat apa bila dia sakit. Jadi kita buka pusat rawatan dan pusat education untuk kucing. Jadi dan saya buat pusat paintball untuk budak-budak muda datang main, insyaAllah pusat dan badminton dalam perjalanan untuk siap, dan hotel lah di belakang tu. Jadi masjid pula kita buat ada gelosok budak-budak tu kan. Alhamdulillah setiap hari budak-budak main. Hari ni daripada pagi tadi saya rasa dekat 300-400 orang yang main solat. Kita masjid yang tak ada karya, kita pergi masjid yang tak ada karya ni memang tak ada orang lah sepatutnya. Tapi Alhamdulillah 5 waktu setiap hari sembahyang ada orang. Jadi budak-budak yang kata kenapa datang ke masjid, dia berkata nak main. Saya rujuk dengan Jabatan Mufti. Sebelum saya buat, saya rujuk dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri ketika itu sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan dia kata selagi mana di antara ruangan solat utama dan tempat mainan itu diasingkan, maka tidak menjadi masalah. Yang mereka viral hari itu benda tak siap lagi. Tak siap lagi penghadap dah, tiba kita dulu. Oh tuan-tuan, penat saya. Tak ada nak jawab yang A, yang B, buat keluar statement, buat keluar. Dia kata, mampu bagi apa? Aku buat bagi siap dulu. Lagi kalau main dah siap dah lah, dah ada lah penghadap apa semua tu. Tapi Alhamdulillah Ramadan hari itu setiap malam budak-budak beratus orang main. Dan budak-budak ni tuan-tuan, dia bukannya jahat. Kita kata budak-budak main masjid duk main. Memang budak-budak yang kita takut orang tua-tua pergi masjid main. Dia kata, ustaz, budak-budak main masjid bising, woi. Hang pernah budak tak bising kot. Budak-budak main masjid normal lah bising. Kalau main masjid senyap, tu bahaya. Mesti dia buat something. Oh dia main senyap. Tengok anak-anak tuan-tuan balik tengok senyap. Tuan-tuan carilah, insya-Allah ada salah dia buat. Tapi kalau tuan-tuan balik dia duduk lari, dia main, itu adalah fitrah budak-budak. Dia tu ustaz, budak-budak kan duduk berlari sana sini. Tak payah susah hati, budak-budak lari dalam masjid itu benda yang baik kerana dia ada kedekatan hati dalam masjid. Kita puji Masjid Barak Perdana, dia buat pusat mainan dekat luar masjid. Tuan-tuan cuba tengok, saya singgah masjid malam hari itu bulan lepas, saya tengok budak-budak ramai ustaz, main kat luar. Okeylah mak ayah bayang kat dalam, takkan depa bayang mak ayah main kat luar kot. Sesuai lah keadaan tersebut, budak-budak penuh duk main. Maka mesra kepada kanak-kanak. Kita duk bincang hari ni, awak budak-budak tak ada masjid sebab kebanyakan program dalam masjid syok sendiri. Bukan kata salah pada untuk buat pengajian semata-mata. Masjid Al-Istiqlal Jakarta mendapat masjid terbaik di Asia beberapa tahun. Masjid Istiqlal, dia punya pengurusi adalah profesor. Dia buat kajian dalam PhD dia, fungsi masjid yang sebenar ada lebih daripada 25 fungsi masjid. Saya bulan lepas dah dapat appointment dengan dia, dengan Ustaz Firdaus Rabi untuk kami nak pergi ziarah. Tapi last minute Ustaz Firdaus kena pergi ke umrah dan saya terpaksa buat perjalanan semula pada bulan 7 untuk kami pergi ziarah. Kita nak tengok apa 25 fungsi masjid. Bukan hanya pusat untuk sembahyang, habis main shot tutup pintu rapat. Sedangkan fungsi masjid ini sepatutnya jauh lebih daripada itu lagi. Agar orang bukan Islam boleh menumpang, boleh main kalau ada masalah, jadikan bukan sebagai stop center. Ada masalah datang,
maka lebih daripada itu lagi. Maka tuan-tuan, keyword yang perlu ada pada kita hari ini adalah belajar untuk memberi dengan apa yang kita ada. Saya pernah pergi kuliah satu tempat, tuan-tuan. Makcik tu tahu dia buat apa? Dia dalam kuliah dia akan masak cok kodok. Setiap kali kuliah dia akan provide cok kodok bagi ustaz-ustaz makan. Satu hari bila kita pergi, tuan-tuan, kita tanya, cok kodok tak ada dah ke? Bukan ustaz-ustaz Maria nak makan cok kodok kat rumah pun berlambak. Tapi jadi benda yang menarik, bila main kuliah kat tempat tu mesti ada cok kodok dia. Bila pergi tuan-tuan hari tu, cok kodok tu tak ada dah. Bila tanya makcik tu meninggal dah. Tuan-tuan, berapa banyak cok kodok yang dimakan oleh ustaz dapat pahala kau cerita dalam kubur. Hari ni banyak mana pahala kita boleh buat, carilah ruangan pahala dengan ruang yang ada penutup. Ada satu cerita, seorang hamba Allah dia pergi masjid dia awal. Masjid awal dia pergi, dia tengok seorang-seorang masuk masjid. Ada seorang pakcik umur 70 masuk dalam masjid. Dan di tangan pakcik itu turun daripada kenderaan, dia bawa cebok, gayung. Orang Kedah panggil cebok. Bawa gayung di tangan. Jadi satu perbuatan yang pelik, main masjid bawa gayung, bawa cebok. Mana ada orang pergi masjid bawa cebok? Kita takkan bawa sejadah, bawa shawl, bawa handbag. Satu ya, pakcik ni bawa cebok sendiri. Padahal kat masjid dah ada lah. Jadi sahabat kita dia tengok, pelik pakcik ni, wayar putih ke apa ni? Pakcik tu pun jalan nyong-nyong pergi dekat kolam. Dia cedok ayak, dia basuh kaki, dia tinggal cebok di atas kolam. Budak ni tengok, dia kata, pakcik ni kalau aku tak peringat kat dia, confirm tinggal kat dia. Mesti dia tinggal cebok. Pakcik tu pun selesai, masuk semayang, keluar, dia serup selipar dia terus pergi kenderaan. Budak dia kata, hang tengok aku teka betul. Aku teka tadi Pak Long ni mesti lupa punya. Dia pun lari pergi ke pakcik tu, dia kata, pakcik, tadi saya tengok pakcik tertinggal. Pakcik bawa satu cebok warna sekian-sekian. Tak apa, pakcik tunggu sat, saya tolong pergi ambil. Dia nak patah balik, pakcik tu pegang dia. Kata, nak masuk ambil lah. Dia kata, memang mana-mana masjid surau yang dia singgah, dia akan wakafkan sebiji cebok. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ikhlas. Malam ni kalau ada wakil akad dia tangan, saya bagi cash 300 kat tuan-tuan. Siapa tipu masuk api neraka. Jujur, kalau ada bukan nak tunjuk kata tuan-tuan ni, bukan nak riak, bukan dah. Maksudnya alhamdulillah masih ada orang yang berfikiran macam pakcik tadi. Jujur tuan-tuan, berapa ramai daripada kalangan kita yang dalam suasana kuliah kita sekarang, forum kita ni, yang pernah seumur hidupnya mewakafkan sebiji cebok pada mana-mana masjid. Wakil seorang, dia bagi 300 cash. Jangan tipu api neraka. Jangan tipu. Saya tahu kalau tanya wakaf aircon ramai kat kalangan, wakaf kapet ramai, wakaf bangunan ramai. InsyaAllah kalau bagi yang dominan yang major tu, saya rasa tak balik dia malam ni. No, cucuk duit. Dan di sini normal. Jangan rasa ustaz kalau saya pernah buat, tapi kalau saya tak angkat tangan sekali nampak riak. Tak. Ini agar nak bagi motivasi ke orang lain. Masih ada orang yang boleh buat walaupun benda itu kecil. Okey. Seorang, 1, 2, 3. Baik, saya nak tanya tuan-tuan rahmati Allah. Harga cebok di Sungai Petani berapa ribu sebiji? Berapa? RM2? 4 kubang. Taklah ekor tu dua ekor RM2. Ekor RM2 kubang, RM2 2, RM2 3, dan RM2 4. Harga cebok RM2 4. Tapi kenapa tak ada langsung wakil yang buat? Sebab satu, sama kita merasakan dalam nak memberi sesuatu, kena bagi yang besar, kena bagi banyak, baru nampak. Kita terlupa terkadang yang kecil itu lebih memberikan kesan yang besar dan manfaat kepada orang. Pakcik tu buat dalam kereta penuh cebok. Tuan-tuan tahu tak, dia bagi cebok, berapa ramai orang guna cebok ayak untuk basuh kaki. Sebanyak itu dalil di hadapan Allah yang akan bercakap, ya Allah, inilah manusia yang pernah mewakafkan sebiji cebok yang digunakan bertahun-tahun lamanya. Tuan-tuan tahu tak, 2018 tukar kerajaan, dia bertukar cebok. 2020 tukar lagi, tukar cebok. 2022 pilihan raya, tukar cebok. Ada tak jawatan kuasa bincang, jom kita tukar semua cebok? Ada? Maksudnya cebok yang ada di Bandar Perdana mungkin dah ada sejak 2008 start kena scam tu. Tuan-tuan, mungkin ada cebok yang kita nampak dah berlumut, dah bertahun-tahun, manfaatnya didapati kepada orang yang memberikan. Saya tak mau kempen, tak pergi beli cebok pergi lumut. Kata Pak Ustaz, berapa malam ni 400 cebok Ustaz? 400 cebok man. Tak nampak kolam, nampak cebok kan?
Stop, tuan-tuan. Saya nak kempen kata apa? Buat walaupun sedikit. Kita pergi tengok, nampak selipar. Kalau tahu masuk layak nampak selipar huduh. Dua-dua belah kanan, dua-dua belah kiri. Dah lah dah. Macam tu dia kerat separuh. Pakai tu separuh kaki betul lah. Awak jenis fashion kau terang ni geram dia. Ya, tuan-tuan keluar sebab duk jumpa. Tak apa Ustaz, biar mana orang keluar ni. Jarang dia bermain nak curi. Kalau dia pencuri kasut masjid, dia tinggal kasut dia lagi mahal. Kan? Kasut masjid RM2 pula, dia tinggal kasut ni tambah ni kasut jenis ni Skechers kan. Ni RM300. Biar dia ambil hak RM300, dia tinggal RM300 pun lagi baik. Tuan-tuan carilah ruang apa yang kita boleh. Kan di Kota Baru ada makcik tu dia beli misya rumput. Umur 70 bawa misya rumput petang-petang. Saya tanya makcik buat apa? Dia ajak saya pergi makan dengan isteri saya, dia ajak pergi makan kat rumah. Dia bawa misya rumput tuan, nakut tengah belakang ni. Saya tahu makcik buat apa misya rumput umur 70 ni. Dia kata ustaz, dia kata makcik nak belajar Quran tak boleh, nak buat apa tak boleh. Tuan-tuan dia buat apa? Setiap hari dia beli minyak, dia pun dalam minyak misya rumput dia akan cari rumah mana yang rumput panjang, dia akan buat secara percuma. Tuan-tuan, sebanyak mana rumput dia potong jadi saksi depan Allah di atas kebaikan dia. Kan Nabi kata an-nazafatu minal iman, kebersihan separuh pada iman, dia dapat pahala tu. Maka hari ni jangan bercakap tentang benda yang nak rosak-rosak. Semua ada peranan dia. Ahli parlimen ada dia punya ni, pengurusi masjid ada dia punya ni, ahli motivator ada dia punya peranan. Di mana peranan yang tuan-tuan dan saya boleh mainkan peranan kita. Tak perlu berjawatan seperti mereka pun, pasti dan pasti saya dan tuan-tuan boleh memberikan sesuatu. Pasti. Jangan tunggu banyak, buat sampai banyak. Jadi kita usahakan sama-sama. Saya pun tak ada daripada orang hidup sampai mati kami ada hang cangkul. Hang cangkul bukan ada pasal pergi tubuhkan. Hospital kau dia kata ustaz, kami Allah SWT nak panggil Ustaz Mai. Saya pergi tuan-tuan waktu tu, demi Allah tuan, nangis saya. Doktor tengok jenazah tak sempat nak urus. Bukan kata salah hospital, sebab hospital cuma ada 3 orang kot IT, inspektor kesihatan. Yang tukang nak call, kontak apa semua tu dia lah nak kena buat. Buat pengesahan pun dia. Semua dia nak kena buat. Kebetulan pula waktu tu seorang IT sakit. Seorang lagi IT pi urus jenazah, anda timpa kaki MC. So tinggal seorang itu memang kesianan ada. Jenazah ada waktu tu berpuluh-puluh orang yang tidak sempat urus sampai terpaksa diletakkan di atas lantai-lantai. Bukan satu penghinaan sebab tak ada tempat suruh. Dia fikir apa saya boleh sumbang. Dia kata ustaz, untuk orang awam memang tak boleh nak bantu kami di sini. Saya kata cuba cari jalan apa. Bagi tahu dulu saya cuba cari jalan. Dia kata ustaz, lah ni APM duk bantu. Saya teringat kebetulan best yang dalam kawan saya, roommate saya dulu sebagai timbalan pengarah APM Kedah, Major Imran. Bukan yang meninggal baru, yang meninggal tu adalah pengarah. Jadi dia punya timbalan. Saya call dia. Saya bagi dia atuk. Jom tak boleh tolong buat khusus emergency dekat tim aku untuk cara nak mengendalikan jenazah COVID. Jadi dia kata hang cari 3-4 orang aku boleh tolong hang. Saya pun buat post kat Facebook. Dia kata jom, ada tak siapa-siapa sukarelawan yang nak urus jenazah COVID. Ada berpuluh-puluh beratus jenazah COVID yang perlu kita uruskan. Alhamdulillah tuan-tuan, selama 24 jam saya post, seorang pun tak respon. Sebut jenazah COVID, siapa mau? Semua buat tak nampak. Suruh dia laju, tak nampak. Dia kata kami tak nampak. Oh, dia kata mati dah, aku tak ada orang buat dah. Biasa kalau post-post buat jangan ni kahwin, dia pun respon. Kalau post kat ni dia pun respon, laju. Tapi tak ada, dia klik-klik. Dia soft tempo algoritma bertukar. Apa ni tak ada ni. Tu saya kata tak apalah. Saya buat post kata esok, saya sendiri akan urus sama. Ni bukan sembang kali, kita buat sama-sama. Saya pun takut kat mati. Saya pun ada 6 orang nak. Ada bini kan tu, bini tu. Jadi saya pun takut mati, apa ingat aku tak takut mati ya. Jadi tu fikir tak apalah, saya buat dulu, kita buat sama-sama. Kalau mati, kita mati berjemaah. Jadi saya kata orang, lepas saya kata dia tak ada orang respon, saya ada staff-staff saya. Jadi kami buat dulu. Staff-staff mana buat apa semua 2-3 orang yang lain apa semua SP kan, dia kata jom mai chat tolong kami apa semua. Buat sampailah sekarang ada hang cangkul yang proper tuan-tuan, dengan izin Allah dalam tempoh 2 tahun. Kita dah uruskan secara percuma jenazah 2,800 orang secara percuma. Mula dengan satu kan. So first step itu adalah benda yang paling penting. Version 1 is better than version 9. Mula dulu buat. Apa pun yang ada dalam ni, mungkin yang pandai ada tukang kebun, ada yang pakar dalam elektrik. Pi kat masjid tanya ustaz boleh tak kami nak check ada benda yang boleh bantu dalam electrical. Yang pakar by aircon offer dekat surau masjid atau mana-mana pusat-pusat
ibadah yang kita nak boleh khidmat, atau pusat kebajikan yang kita boleh tolong. Bila apa kebakaran yang kita ada, takkan tak ada langsung. Ataupun kita sebagai penganggur, ajak pada jadi penganggur yang beretika. Ada penganggur nak buat macam mana? Mana? Tuan-tuan dalam tengoklah YouTube video tak buat apa-apa 5 juta view. Tak buat apa-apa buat view. Jadi tuan-tuan jangan lebih hina daripada orang tak buat apa-apa. Jadi buatlah sesuatu bagi sumbangan, bagi manfaat. Tak perlu kepada ada jawatan, tak perlu kepada ada benda yang besar-besar dan jadi kaya, tapi buatlah sesuatu sampai memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustaz Yaakob Yusra. Saya kalau Ustaz Yaakob yang dia bagi perkongsian, saya mengharapkan saya duduk dekat kursi penonton. Bebas nak gelak. Duduk kat atas jadi moderator. Payah nak gelak sebab aku moderator ni. Dan untuk tahu semua, saya terinspirasi dengan Ustaz Yaakob sebab tadi Ustaz Yaakob sebut segala-gala yang bermula tu bermula dengan sesuatu yang kecil. Dia akan merebak jadi besar dan insya-Allah dia akan dapat coverage yang meluas selepas itu. Dan satu yang saya belajar juga tadi bahawasanya nak buat kerja-kerja baik memang akan ada cabaran. Nak buat kerja baik, siapa kata senang? Mesti ada kepayahan, kesusahan yang mana kita kena tempuh sebagai ujian kan. Hidup ni bukan namanya hidup kalau tak susah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak balik kepada panel kita yang pertama. Baik, kepada Ustaz Dr. Amir, saya nak bertanya tentang ABIN. Sebab Ustaz pernah terlibat dan pernah menyandang jawatan di ABIN sebelum ini. Dan saya rasa ada dalam kalangan anak-anak muda dan juga mungkin tuan-tuan dan perempuan yang mana pernah dengar ataupun mungkin malam ni baru dengar sebenarnya bagaimana ABIN ni sebagai satu NGO dia bergerak dan bagaimana dapat menyentuh hati-hati beliau ni untuk terlibat dalam proses dakwah bersama dengan ABIN. Mungkin Ustaz boleh ceritakan biar masyarakat kita pun faham macam mana waktu itu ABIN dia bergerak. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada moderator untuk pusingan ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, terlibat dengan ABIN ini bagi saya bukan sebagai satu pilihan sebenarnya. Apabila mengenangkan bahawa pertubuhan ini ataupun NGO ini yang diasaskan di negeri ini, yang menumbuhkannya adalah Tuan Guru kita sendiri, Tuan Marhum Syekh Ni'mat, dengan wadah yang dia sering perkenalkan kepada kami sebagai pelajar-pelajar di ma'had beliau pada ketika itu, dan pendedahan-pendedahan yang beliau buat, sehingga apabila saya balik daripada pengajian saya ni merantau jauh sikit. Awal-awal sekali pada tahun 1999 itu, umur saya 20 tahun, umur saya 20. Saya dihantar oleh sekolah untuk pergi ke Sudan, pergi ke Khartoum. Dan pergerakan itu bersama dengan rombongan daripada beberapa anggota ABIN duduk di Sudan ni 8 bulan. Keadaan tidak mengizinkan, kemudian pindah pergi ke Syria. Februari 99 saya jejak kaki di Khartoum, Sudan. Hari ini mereka masih lagi bergolak. September 99 saya sampai ke Syria. Duduk sehingga tahun 2003. Sampai tahun 2003 berlaku pergolakan di rantau Timur Tengah tu, bila Amerika Syarikat menggerakkan kekuatan bala tentera dia dengan begitu besar dengan tujuan untuk menyerang Iraq, menangkap Saddam Hussein. Maka keadaan di rantau itu dilihat tidak stabil. Kerajaan hantar kapal terbang pergi ke Jordan, pergi ke Damsyik, Syria, dan bawa balik kami. Bila bawa balik main naik Charlie 150 abang. Charlie 150. Dia paling laju dia 500 km sekali. Daripada Damsyik transit Dubai. Duduk di Dubai 30 jam. Naik pula berhenti di Maldives. Bukan untuk mandi, bukan untuk honeymoon, dia isi minyak lah. Kita tak boleh keluar pun daripada kapal terbang. Duduk tunggu je.
duduk atas tempat duduk dia macam jalan lah. Akhirnya sampai di Subang, turun di Subang 2003. Berfikir bagaimana nak sambung belajar pula. Akhirnya dapat peluang sambung ke Mesir, menamatkan ijazah di Mesir. Bila balik daripada itu, akhirnya dalam admin ini, tuan-tuan, pergerakannya ialah penentuan kepada pucuk pimpinan itu ditentukan melalui syura. Kita tak ada pemilihan, kita tak ada mengundi siapa-siapa, ada melalui syura. Jadi apabila Tok Guru kita dihabaq, dia kata entah duduk di Sungai Petani tu, dia kata entah kena terlibat dengan Kuala Muda, dia kena terlibat dengan Kuala Muda. Jadi bila dia tunjukkan kita, maka kita pun terjun dalam bidang ini. Dan kami kita melihat bahawa NGO ini adalah suatu pertubuhan yang kita sama-sama faham dia adalah non-government organization. Dia pertubuhan bukan kerajaan. Jadi bila dia pertubuhan bukan kerajaan, dana dia, bila kita nak bergerak dan sebagainya, memang ada kekangan. Tapi yang uniknya, setiap kali kita nak buat program, tak pernah jadi masalah. Ada saja ruang. Dan ABIM ini, dia punya core business dia adalah pendidikan. Kalau orang Sungai Petani lama-lama orang Sungai Petani ni mesti teringat dulu ada satu maktab nama dia Maktab Salman. Ada satu pusat pengajian nama dia Maktab Salman di bangunan zakat di Bakar Aram. Lah ada bihusuk lama tu, bihusuk Salman lama tu, cukup popularnya. Tapi itu ada apa? Kopiah goreng, kopiah basah. Ada kotiau, tu memang lama kotiau kerang tu sampai nak buka anak dia lah goreng. Kan pakcik tu dah serah ke anak dia dah. Di atas tu dulu ada Maktab Salman. Maktab Salman tu tuan, dia dibuka atas inspirasi ketika mana Yayasan Anda dibuka di Kampung Baru. Dibuka Yayasan Anda di Kampung Baru, dibuka Yayasan As-Safa di Perak, dibuka Maktab Salman di Sungai Petani dan juga di Opan Negeri. Dengan tujuan apa tuan-tuan? Tujuan dia adalah untuk memberi peluang kepada orang-orang khususnya Melayu lah pada masa itu yang tercicir. Mereka ni tak lulus SPM. Kita beri peluang kedua. Di Maktab Salman tu, khusus dalam konteks kita di Sungai Petani, di Maktab Salman tu untuk mereka main, ambil tuition, belajar, ambil paisa sekali lagi. Dan tuan-tuan, hampir keseluruhan orang yang main duduk di Maktab Salman itu akhirnya mereka boleh sambung pengajian ke peringkat ijazah dan keluar. Kalau dalam hak yang jadi cikgu boleh sampai ke ketua dan sebagainya lah. Itu adalah jasa Yayasan Anda, jasa Maktab Salman, jasa Yayasan As-Safa dan sebagainya. Kalau memang kita bergerak pada ketika itu dan sehingga kini aktif ini bergerak atas tema dia apa? Sebuah gerakan ilmu dan bakti. Dan kita punya visi kita ialah untuk membangun dan membina tamadun khairul ummah. Kita ambil prinsip semangat daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, kuntum khairul ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Jadi kita ambil atas semangat itu, kita gerakkan daripada sejak hari pertama yang ditubuhkan di peringkat pusat di semua fakulti di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1971 dan seterusnya dibuka di negeri-negeri selepas pada itu. Maka pergerakan ABIM ini adalah untuk memberi suatu ruang pendidikan kepada masyarakat. Waktu di hampir di setiap negeri ada sekolah. Dulu kita cukup kaya dengan taski. Hampir setiap masjid, setiap surau ada taski. Kemudian bila berlaku peralihan politik dan sebagainya pada tahun 1982, banyak taski-taski itu akhirnya dia berubah daripada nama taski kepada nama yang lain di tempat yang mungkin sama ataupun dengan fungsi yang sama. Tak ada masalah. Karena tujuan kita ialah untuk kita membangunkan suatu pendidikan yang memberi suatu alternatif kepada masyarakat kita. Taski ABIM, nama dia Taman Asuhan Kanak-kanak Islam. Itu yang pertama sekali dengan konsep Islamik yang diasaskan oleh ABIM. Dan nama taski itu sendiri diletakkan oleh almarhum Syekh Nikmat Yusof.
bermula dari negeri Kedah dan akhirnya digunakan ke seluruh Malaysia. Hari itu masih ada lagi beberapa tempat yang masih lagi ada taski, taman asuhan kanak-kanak Islam. Walaupun kita berhadapan juga dengan isu lah, bila kita berdaftar dengan pihak JPN, bila dia nama taman asuhan kanak-kanak itu, dia tak boleh daftar bawah tadika, dia jadi taska. Taska ni 4 tahun ke bawah. Jadi kita terpaksa menggunakan juga proses lain untuk kita mendaftarkan. Nak daftar kena daftar juga. Jadi apabila saya mula diamanahkan sebagai yang dipertua di Kuala Muda ini, Kuala Muda ini adalah satu daerah yang besar. Parlimen pun bahagi dua. Kan? Bahagian sini tadi dan sebahagian buruk. Karena saya meeting dengan DO, lama lah kita pun dah bukti lama lah. Sebab Abim ni dia, bila dia masuk dengan akta belia tahun 2007, bila Menteri mengubalkan akta baru belia, umur belia ni sampai 40. Kalau umur 41, 42 tu kalau duk perasan belia lagi boleh, tapi dia punya title dia belia purba. Fosil dia mahal. Jadi bila kita punya kawasan kita luar, jumlah penduduk di daerah Kuala Muda ini, saya ingat Datuk Harun pada masa itu 4 tahun sudah masanya. Dia kata jumlah penduduk daerah Kuala Muda lebih daripada 530,000 orang penduduk di Kuala Muda pada masa itu lah. Sekarang boleh jadi meningkat lah. Jadi mungkin ada angka yang lebih tepat lah. Jadi dengan satu daerah yang besar, dan Abim Kuala Muda ini sendiri sebenarnya menghasilkan tokoh-tokoh yang cukup besar. Kalau tuan-tuan kenal antaranya Cikgu Azmi Hamid. Dia antara orang yang pernah menjawat jawatan yang dipetuk Abim Kuala Muda. Bahkan lagu rasmi Abim pun Cikgu Azmi lah yang menulis lirik dia, dan dia dilagukan apa saya lupa. Jadi itu antara tokoh-tokoh yang dilahirkan. Dan sekalipun hari ini kita terus bergerak dengan kadar umur yang bawah pada 40 tahun, walaupun pergerakan dia tidaklah sama dengan orang-orang yang dulu yang usianya 50-60 tahun, tetapi Abim masih terus memberikan peranan dia. Kita menyentuni isu-isu, tidak sekadar isu-isu dalam negara, tapi juga isu-isu antarabangsa. Kita ada wakil-wakil yang kita hantar untuk memberi respon kepada isu-isu, antaranya isu Rohingya, termasuklah kita berhadapan dengan kedutaan-kedutaan besar, dengan kedutaan-kedutaan kosong-kosong besar dan sebagainya, dalam kita menyatakan kita punya pendirian kita punya stand kita. Dan pada masa yang sama kita juga menjadi duta dalam usaha untuk kita mengharmonikan hubungan antara agama. Saya kira ini satu titik yang cukup penting. Saya teringat almarhum Dr. Siddiq Fadil. Beliau merupakan Presiden Abim yang ketiga. Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim lompat masuk politik pada tahun 82 itu, dia menggalas jawatannya. Dan dia menyebut bahawa negara kita ini adalah satu negara yang sangat unik. Apa uniknya kita ni? Ialah kita punya kepelbagaian, macam-macam kepelbagaian yang ada. Kepelbagaian bangsa, kepelbagaian agama, macam-macam. Tetapi apa yang penting kepada kita ialah bagaimana kita nak melihat kepelbagaian itu dalam bingkai kesatuan. Yang pertama sekali ialah kita sebagai seorang warga negara ini kita berkongsi satu bentuk persamaan yang kita kata yang semua orang yang ada di negara kita ini dia adalah warga negara, berkongsi satu warga negara. Dan apabila kita mula mencari titik-titik persamaan untuk kita berada dalam satu bingkai kesatuan itu, maka dia kata kita sebagai orang Muslim ini, Melayu Muslim lah kalau dalam negara kita ni, dia kata dah lah masa duduk di
apa nama tadika tu dah tadika Islam lah, kan? Duduk dalam kalangan kita. Sekolah rendah pun sekolah Islam. Sekolah menengah pun begitu juga. Masuk universiti pun hak Timur Tengah macam kami ni duduk dalam kalangan kita ada. Walaupun jumpa juga bangsa-bangsa lain, itu Muslim. Tapi bila kita balik duduk dalam realiti masyarakat, maka kita mula melihat bahawa banyak aspek-aspek yang kita tertinggal dalam kita nak menyentuhi rakan-rakan kita yang bukan Islam, rakan-rakan kita yang berbeza agama, rakan-rakan kita yang berbeza bangsa. Bagaimana kita nak mengenali budaya dia, bagaimana kita nak menyelami dia punya cara hidup dia, do and don'ts dia, kan? Di samping kita juga mempamerkan kekuatan kita kalau Islam ini adalah satu agama yang datangnya dengan maksud rahmah, datangnya dengan maksud kasih sayang, datangnya membawa satu nilai akhlak, satu nilai budaya, integriti yang cukup tinggi yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu. Dan takkan kita nak nafikan benda tu, kan? Kejayaan Nabi sepanjang tempoh 23 tahun, walaupun Nabi melihat keadaan di Makkah belum memberi cukup ruang yang besar, Nabi pindah pergi ke Madinah untuk buktikan, dan 10 tahun itu telah mempamerkan satu kejayaan yang cukup hebat. Jadi kita menjadi antara gerakan yang cuba menyantuni, cuba untuk menyinggung isu-isu yang macam ini, kerana kita melihat bahawa adalah suatu kepentingan sebenarnya. Kalau kita biar dalam keadaan kepelbagaian yang ada, kita tak tahu lepas pada ini kita nak jadi apa. Sedangkan inilah ruang-ruang yang ada untuk kita menyebarkan dakwah kita agar rakan-rakan kita juga mengenali betapa Islam ini adalah satu agama yang sebenarnya, agama yang mempunyai ruang dan peluang kepada semua orang untuk bernaung di bawah dia dengan suatu bentuk naungan yang sebenarnya dipayungi oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira pergerakan ABIM ini dari dulu sehingga kini dia juga melalui satu proses jatuh bangun dia, dan usaha-usaha awal dulu. Ada seorang tokoh dakwah negara pernah dinobatkan sebagai tokoh dakwah negara, Datuk Dr. Abdul Razak Kecil. Dia orang Sikh. Dia pernah menjadi pengarah hospital Kuala Lumpur, pernah jadi pengarah hospital Riyal Ustaz, pengarah kesihatan negeri Kedah dia pernah jadi juga. Kita tahu apa jasa dia. Dia adalah daripada Exco ABIM pada ketika itu. Antara jasa dia ialah dia yang memulakan nurse yang berada di bawah di bawah pentadbiran dia hospital Kuala Lumpur pada ketika itu. Mereka mula bertindak untuk memakai tudung. Itu satu kejayaan tu. Kalau tuan-tuan tengok balik rentetan gerakan dakwah dulu, kalau ustazah ni pakai scarf nampak tekuk ni kira alim agak dah masa tu. Dia pakai kain kembang tu kan, kain kembang, pakai stocking tinggi tu, kira cukup alim dah. Tapi selepas pada itu proses dia. Saya ingat almarhum Datuk Ahmad bin Abdullah, dia adalah jawatan terakhir dia adalah Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Tapi kami mengenali dia sebagai Cik Mat D.O. Sebab mereka ni ada usul KCS, Kedah Civil Servant, yang nakibnya adalah Syekh Nikmat sendiri. Di daerah setiap hari Isnin malam, setiap minggu, setiap Isnin malam. Kami ni budak-budak ni, anak-anak pelajar ni bertengok dari paling sampai. Ada SUK, ada TSUK, ada BIPO dan sebagainya pakai Domain Pro. Selepas pada Syekh Nikmat meninggal tahun 2003, dalam satu majlis yang menceritakan balik dipanggil haflah takdim, dia kata apa tahu tak, kami ni mula-mula terlibat dengan ABIM ni. Dia kata saya jadi timbalan Ustaz Nikmat. Dia kata Ustaz Nikmat nak buat satu tamrin, buat ilang kawi. Tamrin ni dengan syarat dia kena bawa bini. Dalam bot ni bini-bini pegawai-pegawai kerajaan negeri Kedah ni, dia berkata apa Ustaz Nikmat? Dia berkata kami tahu Ustaz ni kalau nak ceramah kat kami nanti mesti nak suruh kami tutup aurat. Tapi tuan-tuan, sepanjang 3 hari 2 malam tu, sepatah bab tutup aurat pakai tudung tak langsung disentuh oleh Syekh Nikmat. Langsung tak sentuh.
betul lain yang diisi. Tapi Datuk Abdullah, Datuk Ahmad sebut, Cik Mat ni dia kata percayalah, bini-bini kami lah yang menjadi antara isteri-isteri pegawai kerajaan yang pertama yang melangkah masuk ke dalam istana negara, istana anak bukit, istana anak bukit, dalam keadaan bini-bini kami bertidur pada masa itu. Jadi ini antara jasanya. Mudah-mudahan gerakan ini insya-Allah macam saya sebut tadi kan, asalkan dia bukan untuk personal interest. Kita bukan untuk personal interest. Saya pada ketika tahun 2012, umur saya lebih kurang dalam 33 tahun. Anak-anak kecil-kecil lagi. Rasa macam nak lari dari banak tanah. Rasa macam nak lari. Bukan kerana banak tanah saja, tapi kerana hak yang berada di luar tu. Sekolah Abim, Kaspi Abim semua ni. Cikgu tak cukup gaji dan sebagainya. Semua dia telefon tanya kita, Ustaz, bagaimana ni gaji tak cukup macam mana ni? Kan? Saya kata kat bini dia, saya kata kalau kita boleh pindah kita lain, jom Sabah Sarawak. Masa tu saya dapat tawaran, saya dapat tawaran menjadi pensyarah di IPD. Tapi IPD tak habaq. Kampus mana? Paling dekat dalam ni kan, 4 kilo dengan rumah. 4 kilo. Dia tak habaq. Bulan 8 keluar keputusan kata saya berjaya ditempatkan ke IPD, tapi tempat dia tak habaq. Saya bisikkan isteri saya kata kalau dapat Sabah Sarawak, kita pilih. Pernahnya. Tapi bila sampai masa tuan-tuan, ketika kawan-kawan yang lain semua ditempatkan di Sarawak, ditempatkan di Sabah, ditempatkan di Kuala Lumpur, ditempatkan di Negeri Sembilan, maka tiba-tiba nama saya naik di IPSA. Saya bertanya dengan seorang Haji almarhum Haji Baharudin. Dia orang besar Kaspi Abim Kebangsaan. Dia kata, Ustaz kena anggap bahawa ini adalah amanah yang Allah nak Ustaz. Sejak pada tu saya tak toleh belakang dah tuan. Tuan-tuan, anak-anak kecil-kecil di rumah hampir tiap-tiap malam balik lambat. Tak mesyuarat surau, mesyuarat dengan Nabi Usrah, macam-macam. Jadi alhamdulillah, macam itulah juga kita tinggalkan daripada rumah, Allah jaga dia, dan alhamdulillah semua ni kerja Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan doakan gerakan Abim ini, walaupun saya tidak lagi menjadi sebahagian daripada anggotanya secara rasmi, tetapi kita masih lagi berada pada suatu landasan untuk kita melihat bahawa negara kita ini subur, insya-Allah subur dengan keislaman kita. Negara kita ini makmur, sejahtera dalam keadaan kepelbagaian yang ada. Kita bangkit untuk menyatukan segala kepelbagaian itu dalam suatu bingkai kesatuan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dr. Amir di atas penjelasan sebentar tadi. Saya pun belajar banyak perkara juga. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya masa kita sangat mencemburui, tapi saya berhajat juga untuk nak selesaikan soalan yang diamanahkan. Tapi saya harap Dr. Taufik dengan Ustaz Yaakob, kita boleh bagi satu wrap up lah. Sekurang-kurangnya kita punya audience dapat sesuatu. Baik, YB Taufik, ini untuk soalan untuk YB. Menjadi seorang YB di usia yang muda ni bukan sesuatu yang mudah. Dan anak-anak muda sekarang ni sudah pun cerdik dalam bab politik. Dan ada yang dah mula mencari info-info di mana-mana yang mereka boleh akses. Dan saya rasa juga satu cabaran kepada YB sebagai seorang YB untuk nak meraihkan pandangan mereka yang berbeza-beza. Jadi macam mana YB nak menarik perhatian anak-anak muda dan juga belia ni, walaupun kita mempunyai pemikiran yang berbeza, fikrah yang berbeza, tapi bagaimana kita nak menyatukan mereka dalam satu kerangka yang kita sudah pun rancang, terutama dari segi Malaysia Madani. Silakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Sebenarnya politik, apa itu politik? Itu kita kena faham dulu. Bagi saya, tafsiran saya, politik ini dia memang dari dulu lagi, sejak zaman Rasulullah, bahkan sebelum lagi daripada itu politik dah wujud. Tanpa politik, maka tak ada lah satu sistem kenegaraan. Dan politik ini hanyalah satu medium atau orang kata alat atau kenderaan untuk kita deliver sesuatu benda itu. Dan politik ni macam Ustaz Yaakob sebut tadi,
Dia hanyalah kenderaan, cuma yang membezakan dia kenderaan itu spek dia beza ataupun tidak. Itu sahaja. Dan khusus untuk anak muda, kita kena tahu kita berpolitik ini untuk apa. Tujuan dan objektif kita mesti jelas. Tak salah untuk kita berbeza pandangan, tidak salah untuk kita berbeza pendapat dan berbeza sokongan terhadap mana-mana pemimpin, mana-mana parti. Tetapi selagi mana tujuan kita itu hanyalah satu, untuk menuju ke arah kebaikan, untuk menuju ke arah kebersamaan, itu tidak menjadi suatu kesalahan. Dan berpolitik ini kita tak boleh nak berlebih-lebihan. Berpolitik sekadar politik, tetapi persaudaraan kita mesti tetap utuh, mesti tetap kukuh. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting, kita sebagai umat Islam perlu menjaga persaudaraan sesama kita, ukhuwah antara kita. Sebab saya sendiri banyak kawan-kawan politik yang berbeza pandangan. Bahkan mungkin antara kita di atas pentas ini mungkin berbeza ideologi. Tetapi itu tidak menjadi satu tembok, tidak menjadi satu halangan untuk kita bersama, untuk membawa sesuatu apa yang kita perjuangkan selama ini ke depan. Dan khusus untuk belia dan anak muda, ini sedikit pesanan lah untuk saya dan untuk tuan-tuan perempuan semua. Politik ni dia never end, dia takkan berkesudahan. Pemimpin comes and go, pemimpin dia datang dan dia pergi. Tetapi kita masyarakat, kita rakyat, kita tetap berada di sini. Kalau kita terlalu terikut-ikut dengan pimpinan, terlalu ikut dengan sebarang retorik yang berlebihan, maka kita akan merugikan diri kita dan juga merugikan masyarakat kita keseluruhannya. Dan khusus untuk anak-anak belia, anak muda, pesanan saya, selain daripada kita sibuk berpolitik, apa yang lebih penting adalah untuk mempersiapkan diri kita. Hari ini kita membicara tentang belia, bagaimana untuk kita maju ke hadapan sebagai satu kelompok anak muda. Anak muda ini kalau kita tengok dari zaman dulu lagi, bagaimana kita tengok pada zaman Said Nursi di Turki contohnya, atau Sultan Muhammad Al-Fatih yang berusia 27 tahun telah pun membuka Konstantinopel dan hari ini dikenali sebagai Istanbul di usia yang sangat muda. Dan kalau kita tengok kisah sirah pemuda Al-Kahfi, bagaimana ketika pemimpin Maharaja Dikianus ingin mengugut anak-anak muda ini untuk beralih kepada hal-hal yang keburukan, tapi anak muda ini teguh. Dalam Al-Quran kata apa? Warabatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Ketika mereka ditekan, kami teguhkan diri, hati, jiwa mereka teguhkan, dan mereka berkata Tuhan mereka hanyalah satu, iaitu Tuhan langit dan di bumi. Dan kita lihat bahawa semua anak-anak muda itu tidak tiba-tiba jadi macam tu dah. Dia mempersiapkan dirinya. Bagaimana Sultan Muhammad Fatih pada zaman pemuda Al-Kahfi yang tadi saya sebutkan, semua itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Sebab itu dalam bahasa Inggeris kata, a leader is created not by default but by design. Seseorang pemimpin itu tidak dibentuk secara tiba-tiba, secara spontan, tetapi dibentuk secara by design, dengan persiapan. Dan kita anak-anak muda dan seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini, kita semua adalah pemimpin. Itu yang paling penting. Pemimpin ini tak semestinya jadi YB. Pemimpin tak semestinya jadi ahli politik. Pemimpin ini mestilah menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Kalau tuan-tuan perempuan jadi cikgu, mestilah jadi pemimpin di institusi itu. Kalau tuan-tuan perempuan berniaga, mestilah jadi pemimpin perniagaan. Kalau tuan-tuan perempuan jadi pengerusi masjid, mestilah menjadi pemimpin di masjid tersebut. Dan yang paling penting sekali adalah menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Dan bagaimana kita nak menjadi pemimpin yang baik? Iaitu dengan persiapan. Anak-anak muda perlu celik. Mulai dari hari ini anak-anak muda dah start kena baca buku. Banyakkan membaca dan banyakkan mengambil teladan daripada orang-orang yang hebat. Ambil teladan daripada orang-orang yang boleh dijadikan contoh. Itu yang paling penting. Dan anak muda tak boleh dah tengok ke belakang. Anak muda mesti tengok ke hadapan. Dan anak muda tak boleh digoyahkan oleh mana-mana pihak
yang paling penting dalam kehidupan mesti ada prinsip. Selagi mana kita berpegang pada prinsip, tak kiralah angin mana pun, maitang mana pun, insya-Allah kita akan berdiri teguh dengan prinsip yang kita ada. Perbezaan pendapat tu tak apa. Sebab tu saya bila masuk ke kampung-kampung atau ke mana-mana majlis, saya sebenarnya tak minat untuk masuk ke majlis parti saya sendiri, Ustaz. Saya tak minat. Sebab parti saya memang dah confirm dah ideologinya sama. Tapi saya berminat kalau saya masuk ke kawasan-kawasan yang mungkin ideologi berbeza dengan saya. Sebab mungkin dari situ saya boleh mendapatkan feedback. Saya boleh belajar banyak benda. Saya lebih berminat berkawan dengan parti lawan saya. Sebab bagi saya itulah yang akan pada akhirnya membentuk keharmonian bersama. Apa yang paling penting, kita ni berpolitik, jangan sampai kita gadaikan prinsip, jangan sampai kita gadaikan hubungan baik antara kita. Dan pesanan saya cukup untuk anak muda khususnya. Anak muda ni akan hidup atau akan berterusan perjalanannya mungkin 30-40 tahun lagi. Maknanya negara kita betul-betul bergantung kepada anak-anak muda pada masa hari ini. Jadi kalau kita tak persiapkan diri kita betul-betul, kita terlalu banyak dengan hal-hal yang mungkin tidak memberikan apa-apa manfaat. Mungkin kita tidak hanya merugikan diri kita, keluarga kita, tetapi yang lebih parah lagi adalah kita merugikan masa depan negara kita. Sebab itu sekarang ni saya rasa khususnya mungkin saya bercita-cita lah untuk melihat 5, 10, 20 tahun yang akan datang, politik di negara kita ini politik yang matang. Politik yang mungkin tidak terlalu banyak untuk menyerang pihak lawan, menyerang terlalu ekstrim dan sebagainya. Bukan sahaja teguran ini mungkin bukan untuk parti yang lain, tetapi bahkan dari fahaman dan parti saya sendiri banyak kekurangan. Dan saya melihat banyak pemimpin-pemimpin, mungkin pemimpin saya sendiri belum ke arah politik yang begitu matang. Jadi saya rasa apa yang lebih penting adalah kita sit down untuk bersama, kita mencari titik persamaan, dan ideologi yang berbeza itu tidak menjadi tiket atau tidak menghalalkan cara untuk kita berpecah belah. Jadi mungkin seruan saya untuk terakhir kalinya, anak-anak muda, persiapkan diri dan jagalah ukhuwah kita. Tak kiralah fahaman mana kita pun, yang paling penting persaudaraan kita antara kita ini perlu dijaga sesuai dengan apa yang nak dibawa oleh kerajaan sekarang, mungkin Malaysia Madani. Apa tu Madani? Madani ini adalah satu masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang berjiwa bebas, masyarakat yang berjiwa merdeka, yang mana di dalam elemen itu yang paling penting saya rasa adalah elemen kepercayaan. Kepercayaan antara kita, kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat, dan kepercayaan antara masyarakat dengan pemimpin. Dan pada akhirnya kita akan membentuk sebuah negara yang harmoni, yang boleh kita bertukar pendapat walaupun fahaman itu berbeza, tetapi musuh kita atau parti lawan kita pun ada kebaikannya. Ada benda yang kita boleh ambil daripada parti lawan, dan kita pun boleh memberikan kebaikan. Apa pun itu, yang paling penting adalah kita memberikan kebaikan kepada masyarakat dan kepada negara kita, insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan kepada YV Dr. Taufik Johari. Entuk dah tuan-tuan puan. Dah nampak macam, tapi nampak semua nampak macam ceria lagi, no? Boleh kita sambung satu lagi? Boleh. Saya dengan ini saya nak tutup kita punya sesi kita pada malam ini dengan soalan yang terakhir yang saya nak ajukan kepada Ustaz Yaakob Yusra. Kalau tengok kat belakang tuan-tuan puan, belakang tu, kita nampak Ustaz Yaakob juga seorang ikon untuk AADK, no Ustaz, no? Jadi memang ada satu connection dengan golongan beliau. Maknanya kita pun nak tengok beliau kita ni bebas dari dadah. Tapi itu topik lain. Cuma malam ni kita nak gunakan peluang ni. Mungkin Ustaz ada pesanan kepada anak-anak muda kita yang di Sungai Petani ni, terutamanya yang ada, apa pesanan, nasihat Ustaz kepada mereka yang baru, orang kata, nak mengenal dunia. Sebab golongan muda ni, kebanyakan mereka ni mudah terikut, mudah terpengaruh. Jadi macam mana kita nak menjadikan mereka ni seorang hamba Allah yang baik, anak yang baik, kalau dia student yang baik, macam mana kita nak bentuk personality dia supaya dia dapat jadi belia ataupun anak muda yang baik. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada
saudara Farhan, tak lupa kedua rakan panel kita, masya-Allah banyak input yang diberikan dan memberikan kebaikan kita bersama untuk tidak pulang dengan tangan kosong. Bila tanya tentang nasihat, yang pertama saya nasihatkan diri saya jugalah, anak muda ni kita bahasakan mereka, khususnya yang muda ni banyak Gen Z ataupun golongan Alpha dan Beta ni, mempunyai satu karakter yang sangat berbeza dengan kita yang Gen Y ke atas, Gen Y, Gen X dan Baby Boomers lah secara khususnya. Nak bercakap dengan laras bahasa yang mereka faham itu adalah satu cabaran kepada kita golongan Gen Y ke atas. Sebab tu ada satu quote yang dikeluarkan, dia kata apa, when we cannot beat them, join them. Kalau kita tak boleh nak menghalang dengan pergerakan mereka yang sangat laju hari ini, maka cubalah sekurang-kurangnya belajar dengan bahasa mereka atau berada di tempat mereka. Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebut, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka kerana mereka tidak hidup di zaman kamu. Maka bersesuaianlah. Kadang-kadang kita rasa kita betul, memang decision kita itu betul di zaman kita, maka belum tentu betul di zaman mereka. Saya nak mengajak tuan-tuan kita muhasabah dengan satu data yang dikeluarkan oleh statistika.com, iaitu Jabatan Statistik, berkaitan bagaimana penetration anak-anak muda dalam dunia mobile phone ini sangat parah. Unjuran yang ditunjukkan bermula daripada 2017, 2018 kita ada baru sekitar 2.5 juta. Ini data. Hanya 2.5 juta pengguna mobile phone. Jadi R&D saya ada unit R&D di office yang memang kita study tentang algoritma tentang anak muda. Dan master saya buat second master sekarang di Indonesia, memang saya tulis berkaitan tu. Jadi dari segi referennya, kita terpaksa mencari daripada data-data yang solid, yang tidak ada conflict of interest. So bayangkan, daripada 2017-18 kita cuma ada 2.5 juta pengguna mobile phone yang dikategorikan mereka yang akan spend masa lebih daripada 4 jam dengan telefon. Maksudnya dipanggil screen time, kita tengok screen ni lebih daripada 4 jam. Ketika tu belum wujud addictive, ketagihan yang melampau. Tuan-tuan tahu tak, bermula 2020 fasa PKP, unjuran yang kebiasaannya hanya bertambah sekitar 15 ke 24% pada setiap tahun, bermula daripada tahun 2005. Ketika tu zaman Nokia, Alcatel, handphone 3 sekupang pun dia orang mati terus tu. Budak-budak lah tak tahu lah 3 sekupang. Oh 3 sekupang tuan ganas tuan-tuan. Pakai kita mati dulu baru dia rosak. Kalau tuan simpan hidup lagi, saya ada simpan ni. Jadi handphone jadi butterfly. Butterfly tu nampak smart, donoh lah sikit. Kalau itu pun bunyi tet, dia tak bunyi huduh yang macam lama tu dah. Dia panggil apa? Dia panggil apa? Polifonik. Monofonik. Polifonik macam dengan tanam pokok kan. Itu hidroponik. Jadi bermula daripada 2005 tu, unjuran dia dengan kadar yang predictable. Dia panggil apa? Dia stagnan. Kenaikan yang kita boleh menerima dengan kadar yang tidak keterlaluan, sekitar 18 ke 24% je kan. Maksudnya daripada 1 juta, tahun lepas tu naiklah mungkin 18%, naik 1 juta 200 ribu. Lepas tu naik lagi 1 juta 400 ribu. Unjuran dia sihat lah orang kata. Walaupun kita tidak boleh menolak sebagai kontra semata-mata dalam dunia gadget, media sosial, tetapi unjuran yang baik. Bermula 2020, unjurannya tidak normal disebabkan melibatkan keperluan. Dia bukan lagi kehendak, jadi kewajipan. Semua mak ayah kena pastikan anak ada telefon dekat rumah. Sebab apa? PDPR. Malah kerajaan sendiri terpaksa membekalkan subsidi khas untuk diberikan kepada rakyat untuk ada tab, walaupun tab cahaya. Kena bagi juga, walau tab tu memang spek dia kalau main game memang keparit dah tuan-tuan. Buka hari ni, minggu depan kau boleh main. Tapi budak-budak dia sabar, tak apa, main lah, tak boleh main game Free Fire, tak boleh main Mobile Legend, dapat Roblox pun okey lah. Tak boleh main Roblox, game Mario pun tak apa lah. Tak boleh Mario, game Contra pun tak apa. Ni kau main gambar kita lah no? Contra kan, ada ni machine gun kan. Sonic 10. Maka unjuran itu naik tuan-tuan tak? Daripada 2.5 juta. Ini data. Sekarang untuk 2023
ada 6.4 juta, kenaikan hampir 180% orang-orang muda yang terlibat dengan dunia mobile ini. Maka tuan-tuan, percayalah, macam-macam forum dibincangkan berkaitan macam mana nak mengekang. Tuan-tuan, percayalah, tidak akan ada objektif yang boleh dicapai kalau kamu berbincang nak menghalang. Kerana ini zaman mereka. Tuan-tuan guru anaklah rumah, dia bilang rumah lagi, dia syok, dia memang tak mau pun betul tak? Sebab tu lah ni tuan-tuan, cuba tengok dengan data 2020, kebanyakan kedai 24 jam kedai mamak tutup. Masalah yang duk ada ni kira yang boleh-boleh sebelah CS tutup, bukan sebab mereka masih ada bisnes pada siang hari, tetapi mereka target market mereka adalah pada malam untuk orang datang melepak. Tapi sebabkan budak sekarang dah didorong untuk menjadi introvert, duduk di rumah, disebabkan dunia datang kepada mereka walaupun dalam rumah, menjadikan angka 6.4, 6.5 juta jangan kita deny dengan hanya penduduk kita 32 juta, menunjukkan hampir 20% rakyat Malaysia duduk pada dunia itu sekarang. Dan majoriti anak-anak saya dan anak-anak tuan-tuan. Sebab tu saya tak boleh nafikan data tersebut. Oleh sebab tu kalau tengok di Madat, kebanyakan program yang kita buat berunsurkan terasnya kepada beliau. Forum, semua forum yang tak relax, panggil panel-panel geng-geng muda. Ramadan baru ni saya invite semua imam-imam yang Muzammil Hasballah, yang menarik, semua anak-anak muda datang. Syekh Karim, anak-anak muda datang, panggil Yusuf Azmi, Ustaz Allah Khairi. Saya buat tournament PUBG. Tuan-tuan dah tournament PUBG saya buat tahun 2020. Orang mahu, saya kata apa dia Ustaz Yaakob pergi anjur tournament PUBG. Tuan-tuan tahu tak, saya buka pendaftaran 22 minit sahaja. Penyertaan ada 4,800 orang. Demam kami. Buka 22 minit je. On pay masuk, 4,000 orang daftar. Terpaksa tutup. Orang telefon, ya apa dia orang mau buat program tak ikhlas. No, aku buat program tak ikhlas tak tahu. Sebab nak urus 4,000 orang tak boleh tuan-tuan. Saya kontak dengan Daddy Hood. Kalau ni daripada geng-geng muda ni kenal. Daddy Hood ni adalah e-sport punya pengurus e-sport Malaysia. Saya telefon dia, ni saya tak boleh handle ni 4,000 orang. Macam mana nak buat tournament 4,000 orang? Gila, demam dia. Dia kata, Ustaz, tak apa jangan risau, kami atok untuk kita buat tournament itu berjalan selama sebulan bersama dengan Ustaz Tidur. Tapi kita letakkan syarat, setiap malam semua player akan baca surah Al-Mulk, baru kita buat permainan. Tuan-tuan, setiap malam budak-budak muda ni ikut baca surah Al-Mulk, baru main game. Okeylah permulaan surah Al-Mulk. Janganlah bagi surah Baqarah, demam 286 ayat, meninggal dia. Dia pun ikut. Walaupun kita tahu ada yang buka saja sebagainya, kita letakkan syarat. Saya buat tournament Beyblade, hancur saya punya mangkuk Yun tu. Bagi rumah poyok besar tu 3 hancur. Tak apalah, kita letakkan syarat 8 minggu tournament, kita bagi buku checklist solat. Siapa yang main pada hari Jumaat, tournament tu hari Jumaat, selepas solat Jumaat, mak ayah akan hantar mula pada pukul 4 sampai pukul 6. 6, lepas tu habis, baliklah. So kita bekalkan dengan buku checklist solat. So setiap kali solat budak tu akan tanda. Siapa yang main pada Jumaat tu, dia masuk minggu pertama, minggu kedua kita akan check sepanjang minggu tu solat dia macam mana. Kalau dia tinggal, dia buat right. Dia tak buat, dia kena pangkah. Kalau dia foto, dia bulat. Sekurang-kurangnya kena ada bulat. Kalau dia tak foto langsung, maka minggu kedua dia akan disqualify daripada pertandingan. So kita buat selama 8 minggu, tuan-tuan, alhamdulillah beratus-ratus penyertaan. Sekurang-kurangnya mendidik mereka ini, walaupun mula-mula mereka buat rasa terpaksa Ustaz, sebab tak mau kena sikit. Tapi lama kelamaan dia jadi biasa dalam diri. Tak perlu kepada checklist, dia dah semayang dah. Itu kita buat tournament, kita buat klinik bola sepak. Saya panggil Badrul Bakhtiar, kita panggil player-player kebangsaan. Kita buat syarat apa? Kena ada di padang pada pukul 6.30 pagi. So apa yang berlaku? Cuti sekolah bulan 12, bila 6.30 kena dekat padang, maka mereka datang, mereka akan bangun pukul 6 pagi. Mak ayah telefon, Ustaz, kami letih, anak kami pukul 5.30 bangun, gerak kami Ustaz. Dia kata, tapi secara positifnya tuan-tuan, alhamdulillah, dia kata sepanjang cuti sekolah kami tak pernah subuh kerja. Tahu subuh kerja pukul 9. Anak gerak, macam anak kita lah, kata abang esok nak pergi tempat-tempat yang dia seronok. Dia tidur awal tuan. Dia tidur awal dan esok dia bangun sendiri. Sebab apa? Dia berhajat pada benda tu. Maka hari ni, kalau kita tak boleh lawan dia, cuma berkawan dengan bahasa dia. Di dalam rumah kita akan ada virus-virus tersebut yang tak boleh kita deny. Maka kita cuba buat kebersamaan yang kita boleh bercakap dengan bahasa dia agar
When we cannot beat them, at least we befriend. Kita kawan dengan dia, kita boleh cakap dengan bahasa dia. Mudah-mudahan nasihat kita, percakapan kita boleh untuk menarik dia. Alhamdulillah, walaupun dengan ada orang yang ustaz-ustaz tak senang dengan cara pembawakan dakwah ni, cara pakai kios donoh ni. Dia tahu kalau tuan-tuan saya besok tak pakai tu. Taufik tahu kalau jumpa saya akut, dia kata dia lebih ustaz daripada ustaz. Tak apalah. Dan saya pun tak suruh tuan-tuan panggil saya ustaz pun. Memang saya macam ni, pakai api mana pun saya pakai sneakers. Saya memang macam tu. Jadi tapi dengan pembawakan dakwah kita, alhamdulillah, Madat kita dah berjaya. Ada 47 orang yang kita dah syahadahkan dan kita buatkan pusat. Dan kita tak kisah kalau orang non-Muslim untuk datang pun, we are welcoming mereka as a family. Malah baru ni ada satu kes, banyak lagi kes banyak ni, baru siap satu ambulans. Pasal kalau ada masalah boleh telefon, percuma tak ada bayaran apa, kebanyakan adalah non-Muslim. Sebab ambulans sekarang tak relax mahal, tuan-tuan nak guna subsidi dia 300, 400, dia orang yang tak berkemampuan, benda itu sangat memberikan beban. Jadi kalau tanya saya apa yang, kalau Dr. Taufik tanya ustaz apa benda diperlukan Sungai Tani, buat ambulans. Ambulans sangat. Orang Sungai Tani sebab lagi data daripada hospital kita ada lebih kurang 650,000 penduduk Sungai Tani, sebabkan nomadnya atau berpindahnya orang-orang daripada Pulau Pinang yang tak mampu beli rumah dengan kadar properti yang meningkat naik di sana. Di sini masih stagnan dan okey. Orang banyak pindah beli rumah, orang Sukarjaya semua beli rumah kat sini. Bukit Badian, Sinarintan dan sebagainya. Maka berlakunya pertambahan yang luar biasa. Dan bulan tak cukup untuk kadar penduduk Sungai Petani. Jadi macam saya kata tadi, bantulah apa yang boleh. Di Sungai Petani kita banyak band jenazah percuma dan sebagainya. Maka menyertailah kita dan sertai anak-anak muda ni. Jadi kita ada saya seronok dengan Ustaz Amir. Beliau sangat besar dengan kanak-kanak. Dan ada staf-staf saya pun adalah anak murid beliau, selalu cerita tentang bagaimana aspirasi daripada Abin. Yang benar baik kita ambil sebagai manfaat untuk kita ikut. Dan kita tidak bergaduh, kita tidak bermusuh. Malah saya waktu, kalau kita tengok program di Madat, saya akan jemput semua parlimen, tak kisahlah daripada zaman YB Nurin ke, daripada Datuk Jo sendiri. Terus saya jumpa Datuk Jo tu, dia hamlah, dia mesti ingat, "Oi, tak hang, aku dah dulu kecil." Dah besar dah, takkan ada kecil dan besar kot. Kan? Saya tak kisah, waktu saya ke Malangan 2018. Tan Sri, maafkan saya tarik balik. Tarik balik. Tarik balik kan. Parlimen. Tarik balik tadi. Jadi kita okeylah untuk buat program tu, jalankanlah bersama. Waktu saya sidang, saya ingat di Yaman, Ustaz Anik daripada PAN datang dengan YB Nuri sekali. Saya seronok tengok, tengok sakit tu boleh sihat. Sebab boleh tengok ada je titik persamaan. Kalau nak bergaduh semua demam kita. Tuan-tuan bukannya makan tebuan, kalau nak pelai semua benda. Cari titik persamaan. Allah memberikan kebaikan untuk program kita malam ni, khususnya kepada tuan-tuan dan biasa penganjuran. Semoga ada keberkatan bersama. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang ada masalah, ada kekurangan apa, kita tengok kita Dr. Taufik agak jadi agresif di dalam memberikan bantuan, dan beliau pun tidak mengasihkan mana parti mana itu satu bentuk kebaikan lah pada kita untuk kita terima. Dan walaupun mungkin kita ada perbezaan dari segi unsur kefahaman politik dan sebagainya, pada saat itu tidak menghalalkan untuk kita bermusuh. Biarlah berakhlak. Ni nak main PRN ni. Saya pesan untuk diri saya dan tuan-tuan ke semua yang hadir, fokuskan kepada menerang, jangan menyerang. Ambil kebaikan bersama. Pada setiap perkataan kita akan dipersoal oleh hadapan Allah, setiap perbuatan akan dipersoal oleh hadapan Allah. Maka tak ada yang sempurna, jangan mencari kesempurnaan, pakak buat yang terbaik. Moga Allah beri berkat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Yatul Yusra. Baik, tuan-tuan dan puan, dengan berakhirnya tadi input daripada Ustaz Yatul Yusra, maka tamatlah sudah forum kita Belia Pemangkin Malaysia Madani pada malam ini. Tuan-tuan dan puan, kita berikan tepukan gemuruh kepada ketiga-tiga ahli panel kita di atas perkongsian yang cukup bermanfaat pada malam ini. Tuan-tuan dan puan, saya mewakili pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan meluangkan masa, melapangkan masa di waktu cuti, waktu malam macam ni, semata-mata untuk mendengar perkongsian pada malam ini. Dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih juga di atas kesudian anda bersama dan juga mendengar apa yang kami perkatakan di atas pentas pada malam ini. Dan jika ada lagi program-program ilmiah, forum-forum seperti ini, tak kisahlah di Madat ke di mana sekalipun, anda YB dan sekalipun, di mana-mana, anda ustaz ke, di masjid ke, saya harap kita semua pakak-pakak support
walaupun kita berbeza fikrah, pandangan politik dan sebagainya, kita bersatu atas nama Islam, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, saya Fahar Ahmad mengundurkan diri dulu. InsyaAllah ada masa, ada rezeki kita jumpa lagi. Tuan-tuan dan puan, hati-hati pulang ke rumah masing-masing. Dan saya doakan semoga majlis kita pada malam ini Allah ambil kira sebagai amal ibadat kita, InsyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih. Akhir kalam, yang kurang semua daripada saya, yang lebih itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari jawatan daripada 4 ikon dengan anak muda. Terima kasih kepada panel pertama Dr. Taufik Johari daripada Malaysia Tani. Panel kedua saya Tuan Pengarah Urusan Dr. Wak Sektor Madat. Dan panel ketiga Dr. Amir Mutasam Usi Yayasan Taklim Pendidikan dan kita mantan Ketua Adun Kuala Muda, dan juga Tuan Imam Masjid Bandar Perdana. Dan terima kasih kepada Tuan Moderator Farah Rahmat Betul-betul bebas terbang. Terima kasih. Okey tuan-tuan, kita nak sampaikan hadiah pertandingan tarik tali. Tunggu dulu. Baru nak baik kata nak kata